Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah penilai saya iaitu Dr. Bazrul bin Bahaman dan Dr. Hasrina binti Baharul. Hari ini saya akan membentangkan topik kajian saya yang bertajuk Elemen Pengurusan Kepimpinan Panitia Kesusasteraan Melayu di Sekolah Menengah Kebangsaan Macang Kelantan. Okey, nama saya Nur Natasha binti Zainal Abidin, bernombor metrik D201710775551 di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Azhar bin Wahid. Okey, ini merupakan tajuk kajian saya iaitu elemen pengurusan kepimpinan Panitia Kesusasteraan Melayu di sekolah. Okey, di dalam kajian ini saya memperolehi 3 objektif kajian, iaitu yang pertama adalah untuk mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh Panitia Kesusasteraan Melayu dalam mewujudkan keberkesanan mata pelajaran kesusasteraan Melayu di sekolah. Okey, untuk objektif yang kedua pula adalah untuk mengenal pasti prinsip pengurusan kepimpinan dalam Panitia Kesusasteraan Melayu di sekolah, dan objektif yang ketiga adalah untuk mengenal pasti tahap keberkesanan pengurusan Panitia Kesusasteraan Melayu di Sekolah Menengah Kebangsaan Macang. Okey, kita beralih pula kepada slide yang seterusnya iaitu kaedah kajian. Okey, dalam kaedah kajian ini saya memperolehi 4 kaedah kajian, iaitu yang pertama iaitu kaedah kuantitatif, di mana kaedah kuantitatif ini merupakan penyelidikan tinjauan untuk mengumpul maklumat yang menggunakan data primer dan sekunder. Okey, yang kedua adalah menggunakan borang soal selidik iaitu menggunakan Google Form, dan kaedah yang ketiga adalah kaedah keperpustakaan, dan kaedah kajian yang terakhir adalah penggunaan laman sesawang. Ini merupakan beberapa kaedah kajian yang saya gunakan. Okey, kita beralih pula kepada dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama saya adalah tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh Panitia Kesusasteraan Melayu dalam mewujudkan keberkesanan pengurusan sekolah. Okey, yang pertama adalah penyediaan fail dan laporan panita. Yang kedua adalah penyediaan rancangan pengajaran harian. Dan yang ketiga adalah masalah dalam menentukan penyesuaian penggunaan buku teks dengan buku ulasan yang tepat. Dan yang masalah yang seterusnya adalah pengagihan guru mengajar bagi kelas dan tingkatan, dan masalah dalam merancang dan melaksanakan program dan aktiviti tahunan panitia, serta dapatan kajian yang terakhir adalah tentang permasalahan dalam membina soalan dan skema jawapan. Berikut merupakan dapatan kajian yang pertama yang saya perolehi melalui kajian yang telah saya lakukan. Okey, kita beralih pula kepada dapatan kajian yang seterusnya, iaitu dapatan kajian yang kedua. Okey, untuk dapatan kajian yang kedua adalah untuk mengenal pasti prinsip pengurusan kepimpinan dalam Panitia Kesusasteraan Melayu di Sekolah Menengah Kebangsaan Macang. Okey, yang pertama adalah soalannya ialah tentang adakah gaya kepimpinan autokratik adalah gaya yang paling dominan yang diamalkan oleh Ketua Panitia Kesusasteraan Melayu? Dan soalan yang kedua adalah tentang adakah gaya kepimpinan demokratik dalam pengurusan kepimpinan menitik beratkan pengeluaran dan hal ehwal pekerja? Dan yang ketiga adalah tentang gaya kepimpinan demokratik dapat memberi kesan kepada terhadap pengurusan Panitia Kesusasteraan Melayu. Dan soalan yang keempat adalah tentang gaya kepimpinan laissez-faire, adakah ia digunakan dalam kepimpinan Panitia Kesusasteraan Melayu di sekolah tersebut. Dan manakala yang dapatan kajian yang terakhir adalah tentang soalan tentang adakah ketiga-tiga gaya kepimpinan, iaitu gaya kepimpinan autokratik, demokratik adalah digunakan. Okey, kita beralih pula kepada dapatan kajian yang ketiga, iaitu untuk mengenal pasti tahap keberkesanan pengurusan kepimpinan panitia. Yang pertama adalah untuk adakah mendapat strategi-strategi mengajar yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan pelajar-pelajar terhadap pembelajaran. Yang kedua adalah dapat mewujudkan strategi kerjasama di antara guru mata pelajaran untuk meningkatkan prestasi subjek dan serta mengaturkan perjumpaan atau mesyuarat panitia dengan guru. Okey, kita beralih pula kepada implikasi kajian. Terdapat beberapa implikasi kajian yang didapati dalam kajian yang telah saya lakukan. Okey, yang pertama adalah untuk memberi peluang mengkaji tentang pengurusan kepimpinan panitia di sekolah dengan lebih mendalam lagi. Untuk implikasi yang kedua adalah untuk memperoleh pengalaman yang menarik sepanjang tempoh penyelidikan berlangsung. Dan implikasi saya yang terakhir adalah
Pembaca dapat menambah satu ilmu baharu yang berkaitan dengan pengurusan kepimpinan panitia. Sekian sahaja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penyelesaian saya iaitu Profesor Media Dr. Azhar bin Wahid, dan tidak lupa juga kepada penilai saya iaitu Dr. Bazrul bin Bahaman dan juga Dr. Hasrina bin Baharun. Baiklah, saya Aizah Mardiana binti Abdul Wahab memegang kad matrik di 2017-107-7583. Saya akan meneruskan sesi perbentangan projek tahun akhir saya yang bertajuk Pengurusan Kepimpinan Guru Kesusasteraan Melayu di Sekolah Menengah Kebahasaan Hamzah di Kelantan. Objektif kajian ini iaitu mempunyai 3. Yang pertama, mengenal pasti pengurusan kepimpinan kesusasteraan Melayu yang digunakan oleh guru kesusasteraan Melayu di Sekolah Menengah Kebahasaan Hamzah. Yang kedua pula, mengenal pasti gaya kepimpinan guru kesusasteraan Melayu dalam PDPC di Sekolah Menengah Kebahasaan Hamzah. Dan akhir sekali iaitu keberkesanan kepimpinan guru kesusasteraan Melayu terhadap pelajar dalam PDPC di Sekolah Menengah Kebahasaan Hamzah. Baiklah, kita akan teruskan kepada kaedah kajian. Kajian ini menggunakan kajian kuantitatif, borang soal selidik menggunakan Google Form melalui laman sesawang, kajian perpustakaan. Baiklah, tidak lengkap pembentangan saya jika saya tidak membentangkan dapatan kajian saya. Sebelum itu, saya akan menguraikan tentang demografi responden. Pengkaji memilih 4 orang guru iaitu 2 orang guru perempuan dan 2 orang guru lelaki yang berbangsa Melayu dan beragama Islam. Secara kesimpulannya, berdasarkan ke-88 soalan yang dinyatakan kepada responden ini, pengkaji dapat mengetahui kaedah atau cara pengurusan kepimpinan yang telah dilaksanakan oleh mereka. Hal ini demikian kerana setiap guru adalah diberikan amanah dan tugas bagi memastikan organisasi di sekolah tersebut berjalan dengan lancar. Saya juga dapati bahawa guru tersebut mempunyai prinsip pengurusan yang baik. Di sini kita juga dapat lihat bahawa jika seorang itu tidak mempunyai kefahaman yang kurang baik terhadap pengurusan kepimpinan, nescaya sesuatu pengurusan kepimpinan yang dilakukan tidak akan berjalan lancar. Di samping matlamat yang ditetapkan juga tidak akan tercapai. Pengkaji didapati bahawa responden mempunyai pendirian yang tersendiri. Hal ini demikian kerana responden tersebut menjawab 12 soalan yang telah diberikan mengikut keputusan atau pendapat mereka sendiri. Hal ini juga pengkaji dapat menganalisis bahawa dalam ketiga-tiga gaya kepimpinan iaitu autokratik, demokratik dan laissez-faire, responden menggunakan gaya kepimpinan ini mengikut situasi. Hal ini demikian, guru tersebut akan mengamalkan gaya autokratik jika mereka memegang jawatan yang tertinggi dalam mengendali sesuatu. Sebagai contoh, jika guru tersebut diberikan tugas sebagai ketua, mereka akan bertindak tegas untuk memberi keputusan. Apabila mereka mengajar di dalam kelas, mereka lebih memilih gaya kepimpinan demokratik. Hal ini mereka lebih bersikap terbuka terhadap pelajar mereka khususnya dalam perbincangan semasa dalam kelas. Manakala gaya kepimpinan laissez-faire ini tidak digunakan oleh responden ini dalam pengurusan kepimpinan mereka di sekolah dengan anggapan kemungkinan organisasi sekolah akan merosot dan menjejaskan prestasi di sekolah tersebut. Baiklah, objektif saya yang terakhir iaitu keberkesanan gaya kepimpinan guru terhadap pelajar. Secara kesimpulannya, di objektif yang terakhir mempunyai 5 soalan yang diberikan kepada responden. Pengkaji didapati bahawa pemimpin yang berkesan adalah pemimpin yang memahami dan menggunakan pengurusan kepimpinan yang baik dalam melaksanakan tugas yang diberi. Hal ini, pengurusan kepimpinan yang baik adalah sangat diperlukan dalam melaksanakan pengurusan dalam sesebuah organisasi. Pengurusan kepimpinan yang baik juga dapat melancarkan sesuatu perkara yang ingin dilaksanakan di sekolah. Oleh itu, setiap individu hendaklah mengambil berat tentang kefahaman pengurusan kepimpinan. Bukan itu juga, pengurusan gaya kepimpinan adalah berkait dengan
peningkatan prestasi sekolah maupun pelajar. Kajian ini dilakukan ialah dapat memberi kesan kepada masyarakat untuk mengambil berat tentang pengurusan kepimpinan ini. Kajian ini dapat diberikan rujukan kepada guru-guru, terutamanya guru yang ingin memastikan peningkatan prestasi pelajarnya. Bagi memastikan sesuatu objektif tercapai, setiap pemimpin hendaklah bijak memainkan peranan mereka sebagai pemimpin. Hal ini juga, kajian ini dapat memberi contoh kepada guru juga kerana ia menunjuk bahawa guru hendaklah menggunakan gaya kepimpinan yang betul bagi memastikan pengajaran mereka teratur terhadap pelajar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan nama saya ialah Nur Anis binti Yasin yang memegang kad matrik di 2017 1077569. Tajuk kajian saya pada kali ini ialah pembentukan nilai moral dalam kalangan pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau Panjang berdasarkan novel naratif Ogo Contoh. Nama penyilia saya ialah Prof. Azhar bin Wahid. Ini merupakan tajuk kajian saya pada kali ini, iaitu pembentukan nilai moral dalam kalangan pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau Panjang berdasarkan novel naratif Ogo Contoh. Objektif kajian bagi tajuk pada kali ini ialah mengenal pasti nilai moral yang terdapat dalam novel naratif Ogo Contoh. Yang kedua ialah pembentukan nilai moral dalam kalangan pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau Panjang. Dan yang seterusnya ialah menganalisis penerimaan nilai moral yang terdapat dalam naratif Ogo Contoh. Okey, yang seterusnya saya akan menceritakan beberapa kaedah kajian bagi tajuk kajian pada kali ini. Kajian ini menggunakan kajian kuantitatif dan mempunyai 22 orang pelajar tingkatan 4 sebagai responden. Bagi kajian ini, instrumen kajian ini melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada pelajar tingkatan 4 sebagai responden. Yang seterusnya ialah analisis teks nilai moral yang terdapat dalam novel naratif Ogo Contoh. Dan yang seterusnya ialah menganalisis data pembentukan nilai moral dalam kalangan pelajar. Okey, baiklah, saya akan menceritakan secara ringkas tentang dapatan kajian. Dapatan kajian bagi objektif 1, terdapatnya 4 nilai moral yang terdapat dalam novel naratif Ogo Contoh, iaitu baik hati, berbudi bahasa, ketuhanan dan berwawasan. Pengkaji mengemukakan sebanyak 9 soalan yang diajukan kepada pelajar tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau Panjang berdasarkan novel naratif Ogo Contoh yang dipilih oleh pengkaji. Dapatan kajian bagi objektif yang kedua ialah terdapatnya 3 nilai moral dalam pembentukan dalam kalangan pelajar, iaitu rajin, taat dan berbudi bahasa. Pengkaji mengemukakan 10 soalan berdasarkan 3 nilai yang dikemukakan tadi. Berdasarkan soalan yang diajukan kepada pelajar tersebut, pengkaji mendapati keseluruhan atau sebahagian besarnya pelajar sangat bersetuju dan memilih skala setuju dengan pembentukan nilai-nilai yang disebutkan tadi tersebut di sekolah. Dapatan kajian bagi objektif 3 ialah
nilai taat. Nilai taat ini dipilih oleh pengkaji kerana nilai taat ini sangat dominan dan berkait rapat dengan peraturan dan perintah sekolah yang perlu diturut atau dipatuhi oleh setiap pelajar, terutamanya responden iaitu pelajar tingkatan 4. Sebahagian besar pelajar bersetuju bahawa penerimaan nilai taat dalam diri mereka ini melalui tingkah laku yang ditunjukkan di sekolah, di mana mereka perlu mematuhi segala perintah dan arahan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dan guru. Yang terakhir ialah implikasi kajian. Implikasi kajian ini merujuk kepada tujuan kajian ini dilakukan. Okey, yang pertama ialah menyemai nilai moral dalam diri pelajar, terutamanya pelajar tingkatan 4 di sekolah menengah kebangsaan Rantau Panjang. Yang keduanya ialah untuk melihat penerapan nilai moral yang diterapkan oleh pengarang dalam novel naratif Ogoconto. Dan yang ketiga ialah melihat penerimaan nilai moral yang terdapat dalam novel tersebut dan diaplikasikan dalam diri pelajar tersebut, terutamanya pelajar tingkatan 4. Okey, sekian saja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat pensyarah penilai. Saya Siti Nur Amalin binti Rusdi merupakan pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kesusasteraan Melayu. Pada hari ini saya akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Kerelevanan Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu sebagai pilihan utama di sekolah. Baiklah, kita teruskan dengan objektif kajian. Kajian ini mengandungi dua objektif, iaitu mengenal pasti tahap pengetahuan terhadap mata pelajaran kesusasteraan Melayu, manakala objektif yang kedua ialah mengenal pasti kerelevanan mata pelajaran kesusasteraan Melayu sebagai pilihan utama di sekolah. Baiklah, kita teruskan dengan kaedah kajian. Kajian yang dijalankan ini menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu dengan menggunakan borang soal selidik dan diedarkan melalui Google Form. Seramai 30 orang responden yang terlibat dalam kajian ini. Responden tersebut terdiri daripada pelajar sekolah tingkatan 4 dan 5 daripada SMK Rantau Panjang, Kelantan yang terdiri daripada pelbagai aliran. Seterusnya, saya juga menggunakan kaedah kepustakaan dan laman sesawang untuk mendapatkan maklumat tambahan yang diperlukan bagi menjayakan kajian ini. Baiklah, kita teruskan dengan dapatan kajian yang pertama, iaitu mengenal pasti tahap pengetahuan berkaitan mata pelajaran kesusasteraan Melayu. Item dalam bahagian ini mempunyai 10 item. Item yang mempunyai bilangan tertinggi ialah saya mengetahui mata pelajaran kesusasteraan Melayu mampu membentuk sasiah dalam diri, iaitu seramai 11 orang responden bersetuju dan 19 orang responden sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Seterusnya, item yang mempunyai bilangan terendah ialah saya mengetahui dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bagi mata pelajaran kesusasteraan Melayu, iaitu seramai 1 orang tidak setuju, 6 orang kurang setuju, 12 orang setuju dan 11 orang sangat setuju. Mereka yang terdiri daripada tidak setuju dan kurang setuju merupakan pelajar daripada aliran sains dan ekonomi yang tidak pernah didedahkan dengan DSKP bagi mata pelajaran kesusasteraan Melayu. Baiklah, kita teruskan dengan dapatan objektif kedua, iaitu mengenal pasti kerelevanan mata pelajaran kesusasteraan Melayu sebagai pilihan utama di sekolah. Item dalam bahagian ini mempunyai 10 item. Item yang mempunyai bilangan tertinggi ialah mata pelajaran kesusasteraan Melayu mampu mendidik saya membentuk peribadi mulia, iaitu seramai 13 orang setuju dan 12 orang sangat setuju. Item yang mempunyai bilangan terendah ialah mata pelajaran kesusasteraan Melayu mempunyai pelbagai teknik PDPC yang menarik, iaitu seramai 4 orang kurang setuju, 12 orang setuju dan 14 orang sangat setuju. Mereka yang terdiri daripada kurang setuju merupakan pelajar daripada aliran sains dan ekonomi yang tidak pernah mengetahui tentang teknik-teknik yang menarik dalam mata pelajaran kesusasteraan Melayu.
Baiklah, kita teruskan dengan implikasi kajian. Yang pertama adalah kepada pelajar kerana ia dapat memberi kesan yang mendalam kepada pelajar kerana mata pelajaran ini mengetengahkan nilai-nilai murni dalam karyanya yang dapat memberi nasihat, pedoman dan tauladan kepada pelajar. Seterusnya kepada guru kesusasteraan Melayu sendiri iaitu kebanyakan guru yang mempunyai option sastra mengajar di luar bidang mereka. Dengan adanya kajian ini dapat membuka mata semua pihak dalam mewujudkan kelas kesusasteraan Melayu agar guru sastra dapat mengajar bidang mereka. Oleh itu, kajian ini juga dapat memastikan guru sastra mengaplikasikan setiap ilmu yang diperoleh dalam pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan Melayu. Kesimpulannya, mata pelajaran kesusasteraan Melayu sebenarnya mempunyai keunikan dan kelebihan yang tersendiri yang tidak dapat dijumpai dalam mata pelajaran lain di sekolah. Tambahan pula, mata pelajaran ini mempunyai kekuatan yang tersendiri dalam membentuk diri pelajar ke arah yang lebih baik pada masa akan datang. Justru itu, semua pihak perlu berganding bahu dan bekerjasama dalam menjadikan mata pelajaran kesusasteraan Melayu sebagai mata pelajaran pilihan utama di setiap sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian yang berbunyi Nilai-nilai murni dalam antologi cerpen Kubentang Sehelai Peta berasaskan KSSM. Terdapat 4 perkara yang akan saya bahaskan iaitu objektif kajian, metod, dapatan dan juga implikasi. Objektif kajian yang telah saya lakukan ialah menganalisis nilai-nilai murni KBSM yang terdapat dalam antologi cerpen Kubentang Sehelai Peta. Objektif kedua pula, saya telah menghubungkaitkan nilai-nilai murni KBSM yang terdapat dalam antologi cerpen Kubentang Sehelai Peta dengan nilai murni yang terdapat di dalam elemen merentas kurikulum KSSM. Cerpen yang menjadi batasan kajian ini adalah seperti cerpen 000, Rindu Seorang Rafiq, Res Judikata, Namun Itulah Hakikat dan juga Air Mata Dalam. Dari segi metod, kaedah kajian yang telah saya gunakan adalah bersifat campuran, iaitu terdiri daripada kualitatif dan juga kuantitatif. Dari segi kualitatif, saya telah membuat satu senario semak yang memaparkan tentang kewujudan nilai-nilai murni di dalam setiap cerpen. Manakala dari segi kuantitatif pula, saya telah mengedarkan borang soal sidik kepada setiap guru pelatih untuk mereka memberikan persetujuan tentang kewujudan nilai-nilai murni di dalam setiap cerpen. Pendekatan yang saya gunakan di dalam kajian ini terdapat dua, iaitu nilai murni KBSM dan juga nilai murni elemen merentas kurikulum KSSM. Terdapat sebanyak 17 nilai murni yang dikategorikan di dalam KBSM, manakala terdapat hanya 3 sahaja ruangan skop yang amat besar yang dinyatakan di dalam nilai murni elemen merentas kurikulum KSSM. Seterusnya, dari segi pengumpulan data, saya terlebih dahulu akan menganalisis teks. Saya akan membuat perangkaan set soalan, saya akan mendapatkan keesahan, saya akan mengedarkan borang soal sidik. Seterusnya saya akan menganalisis data yang menjurus kepada dapatan kajian. Dapatan kajian dari segi objektif yang pertama, majoriti 17 nilai-nilai murni KBSM sememangnya terdapat dalam kelima-lima cerpen yang dikaji. Nilai murni yang mencatatkan peratusan yang tertinggi ialah nilai rasional, manakala nilai yang paling rendah adalah nilai patriotisme. Hal ini kerana nilai patriotisme hanya dijumpai di dalam beberapa cerpen sahaja, iaitu cerpen Rindu Seorang Rafiq dan cerpen Res Judikata. Dari segi nilai rasional, responden mencatatkan sebanyak 5 orang yang bersetuju, manakala yang menyatakan sangat setuju adalah seramai 45 orang. Dan ini adalah contoh-contoh petikan yang memaparkan nilai rasional. Rindu Seorang Rafiq, Res Judikata, Namun Itulah Hakikat dan juga Air Mata Dalam. Dari segi objektif 2, seperti yang telah saya beritahu sebentar tadi, hanya terdapat 3 cabang dalam nilai murni IMK KSSM, iaitu dari segi kerohanian, kemanusiaan dan juga kewarganegaraan. Jadi, saya telah menghubungkan nilai-nilai murni
seperti baik hati, berdikari, kejujuran, kerajinan, kesederhanaan dan juga kesyukuran di bawah kerohanian. Jadi kita lihat dari segi peratusan responden yang bersetuju. Ini mencatatkan peratusan yang tertinggi iaitu seramai 50 orang daripada responden sangat setuju. Dari segi kemanusiaan, nilai-nilai murni yang telah saya hubung kaitkan ialah hemah tinggi, hormat menghormati, kasih sayang, keberanian, kerjasama dan juga rasional. Kita lihat dari segi skala berapa orang yang setuju dan berapa orang yang sangat setuju. Seramai 14 orang setuju dan juga seramai 36 orang sangat setuju. Kita lihat daripada segi kewarganegaraan pula. Dari segi kewarganegaraan, nilai-nilai murni yang telah saya hubung kaitkan adalah seperti keadilan, kebebasan, kebersihan fizikal dan mental, bermasyarakat dan juga patriotisme. Kita lihat dari segi skala setuju dan sangat setuju, di mana responden seramai 5 orang yang setuju dan juga seramai 45 orang sangat setuju. Dari segi implikasi kajian yang telah saya lakukan ialah saya dapat lihat bahawa sangat penting bagi murid-murid untuk mengekalkan penghayatan teks yang memaparkan nilai-nilai murni. Kehadiran unsur nilai murni IMK dalam KSSM haruslah dipupuk dalam diri setiap pelajar. Hal ini kerana selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual. Sekian sahaja pembentangan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nurfatihah binti Romzi, nombor matrik D2017107754. Saya pelajar daripada AT01 Kesusastraan Melayu. Hari ini saya akan mempersembahkan tajuk saya iaitu Keberkesanan Teknik Improvisasi dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur berasaskan KSSM. Baiklah, objektif saya yang pertama adalah untuk mengenal pasti penerimaan pelajar terhadap mata pelajaran Kesusastraan Melayu yang menerapkan teknik improvisasi. Objektif saya yang kedua adalah untuk mengaplikasi aktiviti pengajaran dan pembelajaran teknik improvisasi berasaskan teknik dialog. Objektif saya yang ketiga adalah untuk mengenal pasti keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Kesusastraan Melayu yang mengaplikasikan teknik improvisasi. Baiklah, kita akan beralih kepada kaedah kajian. Yang pertama, saya menggunakan kaedah kuantitatif. Yang kedua, saya menggunakan borang soal selidik iaitu menggunakan Google Form. Yang ketiga, kaedah perpustakaan. Dan yang terakhir adalah penggunaan lamang sesawan. Kita beralih kepada dapatan kajian iaitu dapatan kajian yang pertama ialah penerimaan pelajar terhadap mata pelajaran Kesusastraan Melayu yang menerapkan teknik improvisasi. Iaitu yang pertama, teknik improvisasi membantu murid berfikir menyelesaikan masalah secara spontan. Yang kedua, murid dapat meneroka ilmu baru. Yang ketiga, murid dapat mengetahui kesudahan cerita tanpa menghafal plot cerita. Yang keempat, sebagai salah satu alat bantu mengajar yang berkesan. Yang kelima, murid dapat menggunakan unsur bahasa dan unsur paralinguistik dengan baik. Yang keenam, dapat mendorong dan merangsang murid untuk menghubungkan perasaan dengan mata pelajaran subjek Kesusastraan Melayu. Yang ketujuh, murid bebas meluahkan sesuatu, membuat penemuan dan berkongsi sesuatu. Yang kelapan, murid dapat mengalami sendiri situasi dan masalah yang terdapat dalam novel. Yang kesembilan, murid dapat meningkatkan motivasi diri. Dan yang terakhir adalah murid dapat menerapkan disiplin semasa mempersembahkan karya spontan. Seterusnya, dapatan kajian yang kedua ialah mengaplikasi aktiviti pengajaran dan pembelajaran teknik improvisasi berasaskan teknik dialog. Yang pertama, teknik dialog membantu murid meneroka ilmu baru. Yang kedua, murid lebih mudah menghafal jalan cerita. Yang ketiga, menjadikan suasana bilik darjah lebih menyeronokkan. Yang keempat, membantu murid mencipta senario atau bercerita menggunakan anak patung.
Yang kelima, murid dapat berfikir secara kreatif dan melahirkan idea dengan pantas. Yang keenam, dapat mendorong murid supaya berani membuat persembahan secara spontan. Yang ketujuh, murid dapat menghidupkan suasana menggunakan pengalaman sendiri. Yang kelapan, murid dapat bertutur dengan yakin dan mengamati pendapat orang lain. Dan yang terakhir, murid dapat melukis portret serta menggunakan deskripsi watak yang dilakonkan. Dapatan kajian yang ketiga ialah mengenal pasti keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan Melayu yang mengaplikasikan teknik improvisasi. Yang pertama, murid dapat mengadaptasi serta mengolah novel secara kreatif. Yang kedua, murid dapat mempersembahkan karya asli melalui teknik improvisasi. Murid dapat menguasai elemen pengkaryaan secara kreatif. Yang keempat, murid mampu menghasilkan karya yang diolah serta menepati ciri-ciri penulisan. Yang kelima, murid mampu melahirkan mimik muka serta gaya pertuturan dengan baik. Dan yang terakhir ialah dapat memupuk semangat membaca bagi mengetahui kesudahan cerita. Kita beralih kepada bahagian yang terakhir iaitu implikasi kajian. Terdapat 3 implikasi kajian iaitu yang pertama, pelajar dapat membentuk jati diri dan memberikan kerjasama yang baik di dalam kelas atau dalam kumpulan. Yang kedua, memperoleh pengalaman yang menarik sepanjang tempoh penyelidikan berlangsung. Dan yang terakhir, pengkaji akan mudah untuk menjalankan kajian kerana sudah ada kajian yang boleh dijadikan rujukan dan panduan. Baiklah, itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Saya Umia Jamalia binti Abdullah akan membentangkan hasil projek tahun akhir kesusasteraan Melayu yang bertajuk Kemenjadian Pelajar dalam Aspek Integriti menerusi Sulalatus Salatin. Untuk slide yang pertama, membincangkan tentang latar belakang kajian. Kajian ini berkisarkan kemenjadian pelajar dalam aspek integriti menerusi karya Sulalatus Salatin dan melihat impak penerapannya kepada pelajar. Di sini menceritakan tentang objektif, soalan kajian dan pernyataan masalah. Beberapa objektif kajian adalah mengkaji nilai integriti yang wujud dalam Sulalatus Salatin, mengkaji pemahaman pelajar terhadap karya Sulalatus Salatin dan perkaitan penerapan nilai integriti yang wujud dalam Sulalatus Salatin kepada generasi muda. Salah satu persoalan kajian adalah apakah pelajar memahami idealisme yang disampaikan dalam karya Sulalatus Salatin. Dan untuk pernyataan masalah menceritakan generasi muda masa kini sudah kurang menelaah karya-karya sastra terdahulu. Di sini menceritakan tentang kajian literatur yang saya pilih. Saya telah memilih salah satu kajian literatur yang bertajuk Pendidikan Etika, Moral dan Integriti dalam Organisasi Sektor Awam di Malaysia. Berikut adalah huraian kepada kajian ini dan persamaan dia adalah menerusi penerapan nilai integriti. Untuk metodologi kajian, saya menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu soal selidik dan keperpustakaan. Batasan kajian, saya mensasarkan soal selidik saya kepada guru subjek kesusasteraan Melayu dan pelajar tingkatan 6 yang mengambil aliran sastra. Untuk borang soal selidik, terdapat 4 bahagian A, B dan C serta D, melibatkan 2 pihak responden, guru yang berpengalaman mengajar subjek sastra dan pelajar tingkatan 6 yang dipilih. Salah satu dapatan kajian untuk objektif yang pertama, secara keseluruhan, responden mempunyai pengalaman membaca kisah dalam Sulalatus Salatin dan mengetahui hampir kesemua kisah berkaitan penerapan nilai integriti. Dan berikut adalah merupakan huraian dan pandangan sarjana berkaitan dengan objektif yang pertama. Bagi objektif yang kedua, secara keseluruhan, guru dapat mengklasifikasikan bahawa pelajar mempunyai reaksi dan tindak balas yang baik sepanjang pembelajaran yang melibatkan penggunaan karya Sulalatus Salatin. Dan kaitannya dengan DSKP adalah pemahaman pelajar itu sendiri terhadap kepentingan nilai integriti. Dan berikut adalah pandangan sarjana berkaitan dengan objektif yang kedua.
Bagi objektif yang ketiga, secara keseluruhan, kedua-dua pihak responden memberikan persetujuan yang baik dalam kenyataan berkaitan kebaikan penerapan nilai dan penerapan nilai integriti kepada pelajar. Dan kaitannya dengan DSKP adalah pelajar yang mempunyai nilai integriti yang baik mampu mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Dan berikut merupakan pandangan sarjana iaitu kualiti hidup merupakan satu darjah kesejahteraan yang dirasai atau dinikmati oleh individu atau sekumpulan manusia. Cadangan dan implikasi kajian ini adalah yang pertama, pelajar perlu mendedahkan diri dengan kebaikan penerapan nilai integriti. Yang kedua, memperkayakan lagi karya kesusastraan Melayu yang kaya dengan nilai-nilai murni kepada pelajar. Yang ketiga, semua pihak memainkan peranan dalam membentuk generasi muda yang bernilai integriti. Beberapa implikasi kajian. Yang pertama, pelajar yang berintegriti mampu mentadbir organisasi meskipun pada usia yang muda. Kedua, mampu mendedahkan generasi muda dengan warisan seni Melayu. Yang ketiga, mampu melahirkan lebih ramai pembangunan modal insan demi menjamin masa depan yang cerah di masa akan datang. Seterusnya menceritakan tentang kesimpulan kepada kajian ini. Nilai integriti sangat penting dalam membentuk kemenjadian pelajar demi melahirkan generasi muda yang seiring dengan matlamat falsafah pendidikan negara. Malah demi melahirkan pemimpin yang berkaliber, kita perlu bertindak sejak mereka kecil lagi. Dan berikut merupakan hasil rujukan yang saya gunakan sepanjang penghasilan projek tahun akhir saya. Sekian sahaja pembentangan daripada saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazana Azrina binti Jaafar, bernombor matrik D2017717753 di bawah penyeliaan Profesor Madya Dr. Azhar bin Wahid. Pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan projek tahun akhir saya yang diberi tajuk Pengurusan Kawalan Guru KMK dalam meningkatkan personaliti pelajar. Berdasarkan projek tahun akhir ini, saya ada menyediakan 3 objektif kajian, iaitu yang pertama, mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar berkaitan konsep kawalan. Yang kedua, mengenal pasti prinsip-prinsip kawalan yang diaplikasikan oleh guru KMK dalam meningkatkan personaliti pelajar. Dan yang terakhir, mengenal pasti kesan pengurusan kawalan terhadap peningkatan personaliti pelajar. Seterusnya, kita beralih kepada kaedah kajian, iaitu saya ada menggunakan kaedah kepustakaan, kaedah kuantitatif, laman sesawang dan menggunakan borang soal selidik melalui Google Form. Berdasarkan dapatan kajian saya yang pertama, iaitu pengetahuan pelajar terhadap konsep kawalan, saya ada menyediakan 5 soalan yang berbunyi, saya mengetahui konsep pengurusan kawalan secara menyeluruh, saya mengamalkan pengurusan kawalan semasa pengajaran berlangsung di dalam kelas, saya memastikan aktiviti dirancang dengan pengurusan kawalan yang teratur, dan yang keempat, saya memastikan prinsip kawalan selari dengan jangka masa, dan yang terakhir, saya mengenal pasti punca kesilapan dengan segera. Berdasarkan dapatan kajian yang pertama ini, saya akan mengkaji berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan terhadap guru kepada pelajar. Seterusnya, dapatan kajian yang kedua iaitu prinsip-prinsip kawalan guru KMK dalam meningkatkan personaliti pelajar, di mana dalam dapatan yang kedua ini juga saya ada menyediakan 5 soalan, iaitu melaksanakan suatu pertandingan minggu deklamasi sajak dengan fleksibiliti serta menetapkan piawaian masa yang diperuntukkan dalam sesuatu pertandingan mengikut ketetapan yang betul. Dan soalan yang ketiga, memberi pendedahan berkaitan penulisan kreatif dalam suatu bengkel di sekolah, menjemput penceramah luar bagi menerapkan kefahaman dalam kaedah mengarang puisi, dan yang terakhir ialah guru melaksanakan beberapa teknik supaya pelajar dapat memahami sesebuah teks drama dengan cepat. Kita beralih kepada dapatan kajian yang terakhir, iaitu kesan pengurusan kawalan guru KMK terhadap peningkatan personaliti pelajar.
iaitu saya juga menyediakan 5 soalan yang berbeza kepada guru di 5 buah sekolah yang berbeza di negeri Kelantan. Soalan yang pertama, saya berpandangan pelajar mempunyai persepsi yang positif mengenai topik pengurusan kawalan. Saya berpandangan dengan adanya pertandingan minggu deklamasi saja, pelajar akan lebih berdisiplin. Dan yang ketiga, aktiviti yang dilakukan dalam channel sastera membolehkan pelajar bergaul dan juga memberi keyakinan dalam dirinya. Yang keempat, guru mengadakan bengkel penulisan kreatif untuk mengubah sikap kerajinan pelajar dalam mengarang sesebuah puisi. Manakala soalan yang terakhir ialah saya berharap dengan melaksanakan beberapa teknik drama mampu mewujudkan sikap kerjasama dalam kumpulan. Kita beralih pula kepada implikasi kajian. Berdasarkan projek tahun akhir saya ini, terdapat 4 implikasi, iaitu memberi peluang untuk mengkaji berkaitan pengurusan kawalan yang dilakukan oleh guru di sekolah. Yang kedua, memberi pengalaman buat pengkaji untuk menceburi bidang pengurusan dengan lebih baik. Dan yang ketiga, menyampaikan ilmu pengetahuan berkaitan dengan kawalan semasa PDPC. Manakala implikasi yang terakhir bagi tajuk projek tahun akhir saya iaitu pengurusan kawalan guru KMK dalam meningkatkan personaliti pelajar ialah mampu dijadikan sebagai rujukan buat pengkaji akan datang. Oleh itu, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fadilah binti Abu Bakar. Saya memegang kad metrik bernombor D20171077-535. Saya di bawah penyediaan Profesor Madya Dr. Azhar bin Wahid. Tajuk kajian saya ialah bentuk pengurusan sastra dalam karya naratif Ogon Choto. Sebagai pengenalan, umumnya pengurusan merujuk kepada satu proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal semua ahli organisasi. Ia bertujuan untuk mencapai objektif organisasi yang telah ditetapkan secara cekap dan berkesan. Membincangkan 5 prinsip pengurusan secara umum, membincangkan tentang novel naratif Ogon Choto yang mengisahkan perihal sebuah negara kepulauan di Lautan Pasifik bernama Ogon Choto yang dicipta oleh penulisnya. Novel ini merakamkan peristiwa menggunakan binaan naratif yang kompleks. Objektif kajian. Pertama, mengenal pasti prinsip pengurusan sastra melalui watak-watak yang terdapat dalam karya naratif Ogon Choto. Yang kedua, menilai tahap kepentingan bentuk pengurusan sastra yang terdapat dalam karya naratif Ogon Choto. Kaedah kajian. Kajian ini merupakan sebuah kajian kepustakaan menggunakan kaedah analisis kandungan untuk membuat kesimpulan menggunakan pendekatan kualitatif. Menggunakan senarai semak sebagai instrumen kajian, tata cara pengumpulan data bagi kajian ini dijalankan dengan menggunakan data sedia ada atau data mati, death data, iaitu dengan merujuk teks novel yang dipilih. Data-data yang diperoleh melalui kaedah kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif dengan menghuraikan bentuk pengurusan sastra yang terdapat dalam karya naratif Ogon Choto. Dapatan kajian. Dapatan kajian dibuat berdasarkan objektif yang pertama, iaitu mengenal pasti prinsip pengurusan sastra melalui watak-watak yang terdapat dalam karya naratif Ogon Choto. Dapatan yang pertama ialah mengenai prinsip perancangan tentang peristiwa usaha untuk menjadi pemimpin negara dalam bab 1. Perancangan bermaksud proses yang melibatkan pengurus menentukan matlamat yang ingin dicapai dan menentukan tindakan yang paling sesuai diambil pada semua peringkat organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Penerapan dimensi perancangan ini dapat diteliti melalui peristiwa usaha keras Presiden untuk menjadi pemimpin negara, iaitu watak utama dalam novel ini. Dimensi perancangan ini dapat diteliti pada watak antagonis, iaitu Presiden. Presiden merupakan seorang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu demi mencapai cita-cita dan matlamat hidupnya. Presiden telah mengambil keputusan untuk tidak mahu pulang ke Eropah dan menyertai parti politik popular di Ogon Choto yang didukung oleh pihak polis, tentera dan penjawat awam. Nasib baik menyebelahinya di mana selepas 3 tahun, dia telah dilantik sebagai timbalan Presiden dan seterusnya 6 bulan kemudian menjadi Presiden baharu selepas kematian Presiden sewaktu tidur. Dapat dilihat bahawa Presiden telah menyusun segala perancangannya dengan teratur selama usahanya untuk menjadi pemimpin negara itu, sekaligus menyerlahkan wataknya sebagai dimensi perancangan dalam novel tersebut. Dapatan kajian yang kedua ialah prinsip kepimpinan. Prinsip kepimpinan ditonjolkan melalui peristiwa tentang pemilihan corak pemerintahan negara dalam bab 1. Kepimpinan bermaksud satu proses yang melibatkan pengurus cuba mempengaruhi gelagat pekerja agar mereka dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan cekap dan berkesan
untuk mencapai matlamat organisasi. Penerapan dimensi perancangan ini dapat diteliti melalui peristiwa tentang pemilihan corak pemerintahan negara. Presiden memilih corak pemerintahan yang berbentuk demokrasi kapitalisme. Sebagai seorang pemimpin, dia berasa berkuasa untuk menentukan corak pemerintahan di negara yang dipimpinnya itu. Presiden berpendapat bahawa dia merupakan orang yang paling layak dalam menentukan segala perkara yang berkaitan dengan negara tersebut. Menurutnya lagi, setiap penentangan dianggap kuman yang mesti dihapuskan. Sebarang bentuk bantahan tidak akan dilayan dan dihapuskan malah akan dihukum. Presiden juga menegaskan bahawa terdapat gangguan di Ogon Shoto kerana rakyatnya turun-temurun menganggap kemajuan sebagai implikasi negatif terhadap nilai kekeluargaan, nilai moral dan alam sekitar. Walaupun terdapat pelbagai bantahan daripada rakyat, namun Presiden tetap dengan pendiriannya sebagai seorang pemimpin yang mementingkan ego dan nama. Dapatan kajian yang ketiga ialah prinsip tenaga kerja. Prinsip tenaga kerja ini ditonjolkan melalui peristiwa penarikan iceberg dalam bab 4. Tenaga kerja merupakan proses menentukan keperluan sumber manusia, merekrut, memilih, melatih dan membangunkan sumber manusia ke arah pencapaian matlamat organisasi. Penerapan dimensi ini dapat diteliti melalui peristiwa tentang penarikan iceberg. Peristiwa ini menunjukkan watak 14 orang nakhoda yang dianggap sebagai pahlawan oleh rakyat Ogon Shoto. Iceberg ditarik ke Ogon Shoto kerana dalam tempoh 2 bulan lagi, negara tersebut akan mengalami kemarau keras selama 9 bulan. Sejak beberapa minggu hujan tidak turun, bukit Gora-Gora telah gondol dan sungai-sungai menjadi kering kontang. Keadaan di Ogon Shoto pada siang hari begitu panas sehingga dirasakan membakar kulit bumi, manusia dan juga haiwan. Disebabkan kerjasama dan usaha 14 orang nakhoda tersebut, negara dan rakyat Ogon Shoto telah mengatasi masalah kemarau yang menimpa mereka. Presiden berasa sangat bangga kerana berita kejayaan nakhoda tersebut telah menjadi perhatian ramai pihak dan disiarkan dalam televisyen serta radio. Tenaga yang disumbangkan oleh nakhoda-nakhoda tersebut telah membuahkan hasil yang sangat membanggakan. Dapatan kajian yang keempat ialah prinsip kawalan. Prinsip kawalan ditonjolkan melalui peristiwa penyamaran presiden dalam bab 3. Pengawalan bermaksud satu proses yang melibatkan pengurus memantau prestasi kerja semasa dan mengambil tindakan untuk memastikan hasil akhir yang baik. Penerapan dimensi ini dapat diteliti melalui peristiwa tentang penyamaran presiden. Perkara ini dikaitkan dengan peristiwa Tubua. Tubua ialah sebuah pekan pelabuhan di barat Gora-Gora. Orang-orang presiden telah mendapat kebenaran untuk membangunkan pedalaman Ture seperti mendirikan kompleks hiburan dan perjudian. Penduduk telah memprotes rancangan presiden. Mereka telah menubuhkan komuniti untuk memberontak terhadap rancangan presiden tersebut. Pada suatu petang, muncul seorang lelaki tua datang ke pedalaman tersebut. Lelaki tua itu berbadan bongkok sabut, berjambang, misai janggut hampir menutupi mukanya dan memakai cermin mata gelap. Dia berkata akan bersama-sama memberontak dengan penduduk di situ berkenaan rancangan presiden. Namun apabila tiba hari tersebut, satu kejadian aneh apabila lelaki tua tersebut meluru ke arah tentera yang sedang mengawal keadaan kemudian menjerit, "Dari kuri!" Bom asap berwarna kuning dilepaskan dan lelaki tua itu turut lenyap entah ke mana. Penduduk berpendapat bahawa itu merupakan antara lakonan dan penyamaran presiden untuk mengawal dan memastikan penduduk untuk bersetuju dengan rancangannya. Dapatan kajian yang seterusnya ialah berdasarkan objektif yang kedua, iaitu menilai tahap kepentingan bentuk pengurusan sastra yang terdapat dalam karya naratif Ogon Shoto. Dapatan yang pertama ialah prinsip rancangan, iaitu memastikan kelancaran perjalanan keseluruhan sesebuah perancangan tercapai dalam bab 1. Kepentingan bentuk pengurusan sastra dalam karya naratif Ogon Shoto yang pertama ialah memastikan kelancaran keseluruhan perancangan sesebuah perancangan tercapai. Hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip perancangan melalui watak utama dalam novel ini, iaitu Presiden dalam bab 1 yang telah berusaha bersungguh-sungguh sejak dari kecil demi mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang pemimpin negara. Dia sanggup menggunakan jalan pintas dan salah hanya untuk mengejar matlamat hidupnya serta memastikannya tercapai walaupun terpaksa meninggalkan ibunya. Kepentingan bentuk pengurusan sastra dalam karya naratif Ogon Shoto yang kedua ialah memastikan matlamat tercapai. Hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip kepimpinan melalui watak utama dalam novel ini, iaitu Presiden dalam bab 1 yang tetap dengan pendiriannya yang teguh untuk menggunakan corak pemerintahan demokrasi kapitalisme. Walaupun rakyat menentang corak pemerintahan tersebut, namun dia tetap berkeras dengan keputusannya itu. Presiden menegaskan bahawa sesiapa yang membantah tidak akan dilayan dan dihapuskan serta akan dihukum.
Baginya, apa yang penting adalah memastikan segala matlamatnya dalam memimpin negara tercapai dengan jayanya. Kepentingan bentuk pengurusan sastra dalam karya naratif Ogon Contoh yang ketiga ialah memastikan segala sumber digunakan secara berkesan. Hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip tenaga kerja melalui watak sampingan dalam novel ini, iaitu 14 orang nakhoda dalam bab 4 yang telah bekerjasama untuk menarik iceberg demi mengatasi masalah kemarau yang menimpa negara mereka. Mereka menggunakan 7 buah kapal untuk menarik iceberg raksasa ke utara. Iceberg kedua yang lebih besar digerudi, dipahat dan diikat. Lebih kurang pukul 9 malam baru iceberg tersebut mula bergerak ke Ogon Contoh. 14 orang nakhoda tersebut dianggap sebagai pahlawan kerana telah mengerah tenaga demi membantu negara yang sedang berada dalam musibah. Kepentingan bentuk pengurusan sastra dalam karya naratif Ogon Contoh yang keempat ialah memastikan semua sumber dapat diselaras dan diagihkan dengan baik dan teratur. Hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip kawalan melalui watak utama dalam novel ini, iaitu Presiden dalam bab 3 yang sanggup melakukan apa sahaja demi memastikan segala rancangannya tercapai. Presiden telah dikatakan menyamar menjadi seorang lelaki tua yang berasal dari Kuri telah datang ke Tubua dengan tujuan untuk membantu penduduk melakukan pemberontakan terhadap rancangan untuk mendirikan pembangunan seperti kompleks hiburan dan perjudian di pedalaman Ture. Presiden akan melakukan apa sahaja untuk memastikan semua penduduk berada dalam kawalannya dan perlu bersetuju dengan segala rancangan yang dibuatnya. Cadangan dan implikasi. Cadangan kepada pengarang. Yang pertama ialah pengarang-pengarang baru perlu diberikan seminar atau kursus mengenai penulisan karya. Yang kedua ialah pengarang-pengarang baru perlu didedahkan dengan teori-teori pengurusan dengan lebih mendalam. Implikasi kepada pengarang. Yang pertama ialah pengarang-pengarang baru mampu mengaplikasikan ke semua bentuk pengurusan dengan lebih produktif, tersusun dan inovatif. Yang kedua ialah dapat menguasai kefahaman berkaitan dengan teori-teori pengurusan sehingga mencapai tahap maksimum dalam penulisan karya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Hayyan binti Khairi. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tajuk pentafsiran akhir saya yang bertajuk pengurusan model Islam membentuk kepimpinan dalam karya naratif Ogon Contoh berasaskan falsafah kurikulum khusus sastra Melayu. Objektif yang pertama ialah untuk menganalisis ciri pemimpin menggunakan teori kepimpinan transformasi dalam novel naratif Ogon Contoh. Dan yang seterusnya ialah objektif yang kedua, membantu pelajar membentuk selesa diri melalui elemen kepimpinan yang terdapat di dalam karya. Metodologi kajian saya melibatkan pendekatan kualitatif yang merangkumi dua kaedah, iaitu kajian kepustakaan dan analisis kandungan. Kepimpinan transformasi boleh diteliti daripada 4 perkara tersebut. Pertama, karisma. Yang kedua, rangsangan intelek. Dan yang ketiga, motivasi, inspirasi. Dan yang terakhir ialah perkembangan individual. Di dalam karya naratif Ogon Contoh dapat dilihat pemimpin yang berani. Contohnya, Presiden telah berani menaiki sebuah kapal ke Eropah. Contoh seterusnya, di dalam bab 3, Presiden sendiri telah datang ke Tubua dan menyamar sebagai lelaki tua yang berasal daripada Kuri. Bila juga telah bertemu dengan ketua kumpulan protes, dia kononnya memberi sokongan terbuka terhadap perjuangan mereka. Yang seterusnya ialah pemimpin yang beramah. Contohnya di dalam bab 2, jendera menjemput beberapa kacukan Jepun, foto atau wartawan dan penduduk Turai yang dipilih semasa upacara memuja semangat rumah. Dan contoh yang seterusnya pula, di dalam bab 2 juga, jendera dan isterinya ke kampung nelayan atau ke bandar Turai untuk bertanya khabar atau menghulurkan bantuan kepada teman-teman sekampung halamannya yang baru dikenali. Dan yang terakhir ialah pemimpin yang penyayang. Contohnya, Presiden memeluk lutut ibunya yang sudah tua demi menunjukkan rasa hormat seorang anak. Sebenarnya, rangsangan intelektual ini amat berkait rapat dengan kebijaksanaan seseorang pemimpin dalam menangani cabaran dan menguruskan pelbagai tuntutan pengikutnya. Di dalam novel naratif Ogon Contoh dapat dilihat pemimpin yang bijak mengatur strategi politik. Contohnya, Jeneral telah memberi tulis kerana politiknya yang lemah, iaitu Wakil Dewan Presiden yang uzur dan tiada pembangunan. Dia juga telah menggembirakan hati pegawai kanan yang mengatakan dirinya tidak bertanding. Sebaliknya, itu semua hanyalah taktik ketenteraan kerana kegembiraan boleh melalaikan. Sebaliknya, dia dan orang-orang terus berkempen memfokuskan kepada anggota komiti provinsi.
Contoh berikutnya ialah lelaki tua atau presiden bijak melepaskan diri semasa demonstrasi. Yang seterusnya ialah pemimpin yang adil. Contohnya presiden mengikuti perkembangan antara jeneral dan pegawai kanan di mana dia ingin mencadangkan satu penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Dan yang terakhir ialah pemimpin yang berwawasan. Contohnya, jeneral mempunyai matlamat jangka pendek dan jangka panjang dalam kerjaya politiknya. Dalam novel naratif Okoshen tu, kita dapat lihat bahawa pemimpin mementingkan pembangunan rakyat. Contohnya, di dalam Part 2 dalam kempen jeneral, dia lebih fokus kepada pembinaan pembangunan turis seperti pembinaan pangkalan dan pelabuhan, pembinaan sekolah menengah, menaik taraf jalan turun-runa dan membina kawasan pelancongan. Yang seterusnya, mendengar suara rakyat. Contohnya, golongan pengkritik demokrasi Okoshen tu mengatakan presiden sudah tidak mahu mendengar pendapat orang lain, tetapi disangkal oleh presiden yang mengatakan bahawa mereka bebas memberi kritikan konstruktif. Dalam karya ini, kita dapat lihat bahawa pemimpin sangat perhatian terhadap masyarakat. Contohnya, lelaki tua atau presiden perhatian dengan perjuangan memprotes pembangunan tubuh. Dan yang terakhir ialah pemimpin yang dihormati dan ditaati. Contohnya, pada malam perjumpaan dengan presiden iaitu pegawai kanannya menyatakan taat setianya kepada presiden. Seterusnya, bagi objektif kedua ialah untuk membantu pelajar membentuk selesai diri dan sikap bertanggungjawab melalui elemen kepimpinan yang terdapat di dalam karya. Di dalam falsafah kurikulum kesusastraan Melayu terdapat hubung kait berkaitan dengan elemen kepimpinan. Perkara ini dapat dilihat di dalam objektif falsafah yang ingin membina sikap bertanggungjawab melalui elemen kepimpinan yang terdapat di dalam karya. Falsafah ini juga menekankan di dalam kerangka kurikulum standard sekolah menengah mengenai keterampilan diri yang memupuk kepimpinan dan sosial diri. Di dalam falsafah ini juga ada menyatakan tentang kerja sepasukan. Elemen ini dapat memberi pelajar kemahiran interpersonal melalui aktiviti kolaboratif yang menjadikan mereka pemimpin dan ahli pasukan yang lebih baik. Elemen kepimpinan di dalam karya ini juga dapat melatih pelajar supaya berprinsip dan menjadi lebih berintegriti dan jujur, kesamarataan, adil dan menghormati maruah individu, kumpulan dan komuniti. Mereka bertanggungjawab atas tindakan, akibat tindakan dan serta keputusan mereka. Selain itu, pelajar juga mendapat pengetahuan dan bentuk pemahaman yang luas dan seimbang melintasi pelbagai disiplin dan pengetahuan. Mereka dapat meneroka pengetahuan dengan cekap dan berkesan dalam konteks isu tempatan dan global. Mereka juga boleh memahami isu-isu etika atau undang-undang berkaitan maklumat yang telah diperoleh. Akhir sekali, pelajar dapat membentuk rasa empati, belas kasihan dan rasa hormat terhadap keperluan dan perasaan orang lain. Mereka juga dapat menjadi lebih komited untuk berkhidmat kepada masyarakat dan memastikan kelestarian alam sekitar. Hal ini dapat dilihat dalam karya naratif Okoshen tu yang menunjukkan keadaan masyarakat yang hidup susah akibat daripada kepimpinan yang tidak baik. Dan yang terakhir ialah implikasi kajian. Implikasi ciri-ciri kepimpinan di dalam novel naratif Okoshen tu dapat membantu mengembangkan potensi pelajar dari segi intelek, rohani, emosi, sosial dan jasmani secara menyeluruh dan seimbang. Selain itu, ia juga dapat memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar. Hal ini kerana pelajar tahu tentang cara memimpin dengan baik seperti yang ditunjukkan di dalam novel ini. Secara tidak langsung, pelajar akan dapat melihat menilai perkara yang baik dan sekaligus memupuk nilai murni di dalam diri mereka. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah penilai iaitu Dr. Bazul bin Bahman dan juga Dr. Asrina binti Baharum. Baik, saya teruskan. Tajuk kajian saya adalah membina personaliti positif menerusi naluri kemasyarakatan pengarang berdasarkan cerpen terpilih dalam antologi Kubentang Selai Peta. Nama saya Nur Sabrina binti Husin, nombor matrik D20171077547 dan nama penyalin saya iaitu Dr. Ghazali Blended. Baik, kita teruskan dengan slide seterusnya. Tajuk atau topik kajian saya, membina personaliti positif menerusi naluri kemasyarakatan pengarang berdasarkan cerpen terpilih dalam antologi Kubentang Selai Peta. Baik, objektif kajian saya mempunyai dua, iaitu yang pertama, mengenal pasti naluri kemasyarakatan pengarang melalui model proses kreatif teks naluri dalam beberapa cerpen berdasarkan antologi Kubentang Selai Peta. Yang kedua, menganalisis pembinaan personaliti positif berdasarkan naluri kemasyarakatan yang diterapkan dalam cerpen melalui teori trait personality.
Baik, kita teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu kaedah kajian. Kaedah kajian yang dijalankan adalah kaedah kualitatif, di mana kajian ini dijalankan dengan pembahagian kepada dua data utama, iaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer melibatkan analisis teks secara deskriptif dan data sekunder adalah kajian kepustakaan. Dan kajian ini melibatkan penelitian terhadap teks cerpen terpilih melalui antologi kubentang selai peta. Berikut merupakan gambar antologi kubentang selai peta. Baik, kita teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu slide dapatan kajian. Model proses kreatif teks naluri merupakan gabungan dua teori, barat dan juga tempatan, iaitu teori teks dialisme dan juga teori tipat induk. Model ini merupakan satu model yang telah dipelopori oleh Ghazali Bendin sekitar pada tahun 2016. Model ini didasari dengan 7 naluri pada asasnya, iaitu yang pertama naluri kerohanian, kemanusiaan, kemasyarakatan, keindividualan, keintelektualan, kealaman dan keindahan. Tetapi di dalam kajian ini, pekaji memfokuskan kepada naluri kemasyarakatan sahaja. Baik, berdasarkan hasil analisis yang telah dijalankan, berdasarkan objektif yang pertama, terdapat 8 elemen naluri kemasyarakatan melalui model proses kreatif teks naluri dalam cerpen yang telah dikaji. Yang pertama, elemen pengorbanan dan perjuangan, percintaan, konflik, ekonomi dan kemiskinan, kekeluargaan, hubungan sesama manusia, persahabatan dan politik. Setiap satu dijumpai di dalam cerpen yang berbeza. Baik, kita pergi pula kepada teori trait personality. Berdasarkan analisis yang telah diperolehi terhadap objektif yang kedua, teori trait personality iaitu oleh Gordon Allport pada tahun 1961 menyatakan bahawa aspek pemikiran, pengalaman dan pengetahuan masa lalu, sifat dalaman semula jadi dan juga pegangan agama mampu membina dan melahirkan individu yang berpersonaliti positif. Melalui empat aspek tersebut, pengarang telah menjumpai di dalam cerpen-cerpen yang telah dikaji. Baik, yang terakhir ialah implikasi kajian. Kajian ini mempunyai implikasi tersendiri, di mana yang pertama memberi peluang untuk menganalisis tentang penjenisan naluri kemasyarakatan dengan lebih mendalam lagi. Yang kedua, ilmu baharu tentang naluri kemasyarakatan yang mendalam kerana lebih dekat dengan hati pembaca sebagai kelompok masyarakat sendiri. Dan yang terakhir, pemikiran, pengetahuan dan pengalaman masa lalu, sifat semula jadi dalaman dan pegangan agama membantu dalam membina personaliti yang positif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, pengkaji ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pengurusan yang terlibat bagi menjayakan program Kolimi pada hari ini. Baiklah, pengkaji akan memulakan pembentangan dengan memperkenalkan diri serta tajuk kajian yang dijalankan. Nama pengkaji ialah Faizatul Akmal binti Susai dan pengkaji di bawah seliaan Dr. Ghazali Bendin, dan tajuk kajian yang dijalankan ialah Pendidikan Karakter dalam Antologi Kubentang Selai Peta berdasarkan model proses kreatif teks naluri sebagai panduan menghasilkan karya. Seterusnya, terdapat dua objektif kajian yang mendasari kajian yang dijalankan ini, antaranya ialah mengenal pasti pendidikan karakter dalam antologi kubentang selai peta dan menganalisis antologi kubentang selai peta dengan aspek naluri berdasarkan model proses kreatif teks naluri. Bagi kaedah kajian, pengkaji menggunakan kaedah kualitatif iaitu kepustakaan dan analisis teks. Bagi kaedah kepustakaan, pengkaji menggunakan kaedah tersebut untuk mencari sorotan literatur seperti jurnal, artikel, ataupun buku-buku ilmiah yang berkaitan. Begitu juga dengan analisis teks, pengkaji menggunakan teks antologi kubentang selai peta yang terdapat 26 buah sajak, 10 buah cerpen, dan 2 buah drama. Bagi dapatan kajian,
Ianya merujuk kepada objektif kajian, iaitu mengenal pasti pendidikan karakter dalam antologi Kubentang Sehelai Peta. Foster pada tahun 1869 hingga 1966 diakui sebagai pakar yang mula-mula memperkenalkan pendidikan karakter. Foster mengemukakan konsep pendidikan karakter yang menekankan dimensi etis spiritual dalam proses pembentukan peribadi. Menurut Foster lagi, tujuan pendidikan adalah untuk pembentukan karakter yang terwujud dalam kekuatan subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Bagi pendidikan karakter, terdapat 6 jenis pendidikan karakter yang boleh dikaitkan dengan teks antologi Kubentang Sehelai Peta. Antaranya ialah pendidikan karakter keagamaan, jati diri, patriotik, kepimpinan, alam sekitar, dan pendidikan karakter kasih sayang. Sebanyak 7 jenis karya dapat dikaitkan dengan pendidikan karakter keagamaan, 12 jenis karya berkaitan tentang jati diri, 3 jenis karya berkaitan patriotik, 4 jenis karya berkaitan kepimpinan, 8 jenis karya berkaitan alam sekitar, dan 4 jenis karya berkaitan pendidikan karakter kasih sayang. Sebagai contoh, seperti sajak Ini Tanah Kita, sajak tersebut dikaitkan dengan pendidikan karakter keagamaan kerana membawa tema keagamaan perihal kematian, dan perkara tersebut sudah pasti adalah untuk memberi kesedaran kepada khalayak bahawa setiap insan yang hidup di muka bumi ini pasti akan menemui mati, dan atas sebab itu pengarang menggunakan tema tersebut untuk memberi peringatan dan juga kesedaran kepada khalayak perihal kematian. Seterusnya, dapatan kajian tentang analisis antologi Kubentang Sehelai Peta dengan aspek naluri berdasarkan model proses kreatif teks naluri. Terdapat 7 jenis naluri dalam model proses kreatif teks naluri, iaitu naluri kerohanian, kemanusiaan, kemasyarakatan, keindividualan, keintelektualan, kealaman, dan naluri keindahan. Sebagai contoh, seperti sajak Mari Kita Cipta Alam Lestari, pengkaji mengaitkannya dengan naluri kealaman kerana pengkaji menggambarkan bahawa pengarang menghasilkan sajak Mari Kita Cipta Alam Lestari ini menggunakan naluri kealamannya untuk menceritakan berkaitan kelestarian alam sekitar, dan atas sebab itu ianya dikaitkan dengan naluri kealaman. Akhir sekali, implikasi kajian. Kajian yang dijalankan secara tidak langsung dapat memberi manfaat dalam mengaitkan pendidikan karakter dan model proses kreatif teks naluri melalui antologi Kubentang Sehelai Peta. Bukan itu saja, kajian ini adalah sebagai panduan khususnya pelajar untuk mengetahui bahawa dengan menggunakan naluri, ianya juga cukup untuk menghasilkan sesebuah karya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan serta pensyarah penilai kita, iaitu Dr. Bazrul bin Bahaman dan Dr. Haslina binti Baharum. Saya Nur Amira binti Muhammad, memegang nombor matrik di 2017-1077595 dari program ISMP Kesusasteraan Melayu. Tajuk kajian saya ialah Pendidikan Estetika dalam Penciptaan Karya berdasarkan model proses kreatif teks naluri dalam antologi Ku Ingin Berterima Kasih. Dan nama penyelia saya ialah Dr. Ghazali bin Din. Seterusnya berkaitan dengan objektif kajian. Kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif berikut. Yang pertama, menganalisis aspek naluri serta pengaruhnya terhadap penciptaan karya. Yang kedua, menghuraikan kepentingan pendidikan estetika dalam penciptaan karya dengan mengaitkan model proses kreatif teks naluri. Seterusnya ialah sumber data. Sumber data terbahagi kepada dua, iaitu data primer dan data sekunder. Baiklah, data primer ialah data yang berasal dari sumber asli. Sumber data primer biasanya diperolehi secara terus tetapi memerlukan pengadaptasian
oleh pengkaji sebelum menjadi hasil kajian yang baik. Ia boleh dilakukan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Data primer yang digunakan oleh pengkaji ialah sebuah buku kajian iaitu buku antologi Ku Ingin Berterima Kasih. Baiklah, seterusnya ialah data sekunder. Data sekunder terdiri daripada kajian-kajian lalu seperti tesis, disertasi doktor falsafah dan sarjana, jurnal serta buku yang berbentuk kepustakaan. Seterusnya ialah instrumen kajian. Instrumen kajian bermaksud apa-apa alat atau apa-apa kaedah yang memperolehi dan mengumpul data kajian. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah kepustakaan dan kaedah kajian teks. Seterusnya ialah prosedur pengumpulan data, iaitu senarai semak. Data yang telah dianalisis akan dipindahkan ke dalam borang senarai semak. Kajian ini menggunakan senarai semak untuk melihat jenis-jenis naluri yang terdapat dalam setiap karya yang telah dimuatkan di dalam buku antologi Ku Ingin Berterima Kasih. Seterusnya ialah analisis data. Data-data yang telah diperolehi oleh pengkaji dalam bentuk kepustakaan yang dipindahkan ke dalam senarai semak, kemudian kandungannya dianalisis serta deskriptif berpandukan kerangka model proses kreatif teks naluri. Seterusnya ialah dapatan kajian melalui objektif pertama. Pengkaji telah menganalisis ketujuh-tujuh aspek naluri yang terdapat dalam karya yang dimuatkan dalam buku antologi Ku Ingin Berterima Kasih. Berdasarkan ketujuh-tujuh naluri tersebut, saya memilih naluri kemasyarakatan untuk dibentangkan pada hari ini. Naluri ketiga yang dikemukakan dalam model proses kreatif teks naluri ialah naluri kemasyarakatan. Manusia tidak dapat hidup berseorangan ataupun bersendirian. Individu adalah seorang manusia yang sangat unik. Naluri kemasyarakatan membawa erti pengarang mencipta sesebuah karya kreatif berdasarkan naluri kemasyarakatan yang terbina dalam dirinya sehingga menggerakkan penceritaan di dalam karyanya yang memiliki elemen kemasyarakatan. Setiap persoalan dan tema kemasyarakatan wujud disebabkan oleh pengaruh naluri kemasyarakatan ini. Naluri kemasyarakatan turut dipengaruhi dengan persekitaran yang muncul daripada perjalanan dan pengembaraan. Pada akhir objektif satu ini ialah pengkaji telah berjaya menganalisis ketujuh-tujuh aspek naluri yang terdapat di dalam karya. Pengkaji juga telah mengemukakan beberapa contoh petikan ataupun rangkap yang memiliki aspek-aspek naluri ini serta menghuraikan pengaruhnya terhadap karya tersebut. Seterusnya ialah objektif yang kedua saya, iaitu menghuraikan kepentingan pendidikan estetika dalam penciptaan karya dengan mengaitkan model proses kreatif. Pendidikan estetika ialah cabang falsafah yang mengkaji konsep yang berkaitan dengan keindahan. Estetika ialah ilmu tentang keindahan. Dalam bidang kesusasteraan pula, estetika ialah satu konsep untuk mengkaji keindahan dalam sesebuah karya sastra. Kepentingan pendidikan estetika dalam karya ialah dapat memperindahkan sesebuah karya, mewujudkan karya yang mempunyai nilai estetika yang tinggi, serta dapat memperhalusi makna yang terdapat dalam sesebuah karya. Saya akan mengaitkan kepentingan ini dengan model proses kreatif teks naluri kerana gabungan ini akan membantu para penulis untuk menghasilkan sesebuah karya yang baik dan menarik. Seterusnya ialah implikasi kajian. Sememangnya kajian yang telah dijalankan ini memberikan kesan yang begitu besar di dalam diri berbagai pihak, bukan sahaja pihak pengkaji, seterusnya malahan diri pengkaji itu sendiri. Bagi diri pengkaji, kajian ini telah menyedarkan diri pengkaji sendiri bahawa penciptaan karya kreatif melalui model proses kreatif teks naluri ini amat penting bagi setiap penulisan maupun pengarang dalam penciptaan sebuah karya yang baik dan menarik. Kajian ini juga telah memberi kesan yang utuh kepada pihak institusi, terutamanya pihak universiti. Dengan adanya kajian ini, pihak universiti mempunyai rujukan ilmiah tambahan yang berguna kepada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris yang ingin mengkaji mengenai pendidikan estetika dalam penciptaan karya melalui model proses kreatif teks naluri. Pengumpulan kajian seperti ini juga menjadikan universiti sebagai satu pusat rujukan utama yang sangat bermanfaat kepada pengkaji-pengkaji baru. Salam sejahtera.
Nama saya Rea Alvimicin. Pada hari ini saya akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Naluri Kealaman Membentuk Tingkah Laku Bormerel dalam Pembelajaran Antologi Kubentang Sehelai Peta. Dalam penyelidikan ini, penyelidik telah menetapkan objektif kajian, yaitu yang pertama, mengenal pasti puisi berasaskan naluri kealaman dalam antologi Kubentang Sehelai Peta. Yang kedua, menganalisis aspek naluri kealaman dalam pembelajaran puisi antologi Kubentang Sehelai Peta. Dan yang terakhir, menghuraikan naluri kealaman yang membentuk tingkah laku bermoral berdasarkan model proses kreatif teks naluri. Dalam penyelidikan ini, pengkaji telah menggunakan dua jenis kaedah kajian, yaitu yang pertama, pendekatan kepustakaan, dan yang kedua adalah pendekatan kuantitatif. Bagi pendekatan kepustakaan ini, pengkaji telah menggunakan bahan utama yaitu buku antologi Kubentang Sehelai Peta sebagai bahan utama untuk menganalisis teks, serta jurnal, tesis, dan artikel yang berkaitan dengan kajian ini. Manakala bagi pendekatan kuantitatif pula, penyelidik telah menggunakan soal selidik untuk menganalisis kajian ini, yaitu 30 orang murid sebagai responden, antaranya adalah pelajar tingkatan 4 dan pelajar tingkatan 5. Seterusnya, dalam penyelidikan ini, penyelidik telah menggunakan model proses kreatif teks naluri sebagai landasan utama untuk penyelidikan. Bagi model proses kreatif teks naluri ini merupakan model hasil gabungan daripada teori tekstualisme dan teori tipa induk telah mewujudkan model proses kreatif teks naluri ini. Dalam model proses teks naluri ini terdapat 7, antaranya adalah naluri kealaman. Seterusnya, bagi objektif pertama, dapatan kajian, pengkaji telah menggunakan senarai semak untuk mengenal pasti puisi-puisi yang menggunakan naluri kealaman, dan hasilnya terdapat 24 daripada 38 jumlah puisi yang terdapat dalam antologi Kubentang Sehelai Peta ini banyak menggunakan elemen unsur naluri kealaman hidup dan bukan hidup. Manakala bagi dapatan kajian objektif kedua pula, pengkaji telah menganalisis 24 jenis puisi yang terdapat dalam antologi Kubentang Sehelai Peta. Hasilnya, naluri kealaman memainkan peranan sebagai perlambangan, simbol, dan inspirasi untuk menyampaikan sesuatu perkara yang tersirat dan sukar untuk dinyatakan melalui perkataan. Seterusnya, bagi objektif ketiga, penyelidik telah menggunakan soal selidik sebagai bahan instrumen untuk mendapatkan data mengenai pembentukan tingkah laku bermoral berdasarkan naluri kealaman itu sendiri. Secara kesimpulan daripada hasil dapatan kajian ini, penyelidik mendapati bahwa unsur naluri kealaman ini mempunyai pengaruh yang sangat berperanan penting kepada seseorang pembaca, sama ada dalam bentuk pemikiran maupun tingkah laku yang bermoral. Selanjutnya, implikasi kajian yang terdapat dalam penyelidikan ini, pelajar dapat mengetahui dan mempelajari bahwa dalam proses kreatif, ini dapat menunjukkan bahwa setiap puisi mempunyai naluri yang diketengahkan melalui unsur kealaman yang digunakan dalam puisi antologi Kubentang Sehelai Peta. Bahkan, dalam naluri kealaman mempunyai unsur yang memperlihatkan nilai-nilai murni maupun nilai-nilai moral, serta pengajaran secara tersirat yang mampu membentuk pemikiran maupun tingkah laku yang bermoral dalam diri seseorang pembaca. Baiklah, itu sahaja daripada pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzati binti Ibrahim, memegang kad majorik D2017 107758 di bawah seliaan Prof. Madya Dr. Ghazali bin Din. Tajuk
Projek tahun akhir saya pada hari ini ialah kecerdasan emosi dalam antologi puisi Kubentang Serai Peta berdasarkan teori sistem pemikiran bersepadu. Baik, objektif kajian. Dalam kajian ini, penyelidik telah menetapkan beberapa objektif yang ingin dicapai. Antaranya ialah menjelaskan sajak melalui tahap kecerdasan emosi melalui domain yang terdapat dalam kecerdasan emosi menggunakan teks antologi Kubentang Sehelai Peta. Kedua, menghubungkaitkan kecerdasan emosi dalam teks puisi Kubentang Serai Peta dengan menggunakan teori sistem pemikiran bersepadu 4K, SBB 4K. Seterusnya, metodologi kajian, iaitu kaedah kajian yang digunakan adalah kaedah kualitatif, iaitu kaedah kepustakaan. Bagi instrumen kajian, senarai semak dan sajak digunakan. Bagi teknik analisis, analisis sajak, analisis kecerdasan emosi dan analisis teori sistem pemikiran bersepadu 4K digunakan. Bagi dapatan kajian pula, dapatan kajian pertama ialah menjelaskan sajak melalui tahap kecerdasan emosi melalui domain yang terdapat dalam kecerdasan emosi menggunakan teks antologi Kubentang Sehelai Peta. Domain pertama ialah mengenali emosi sendiri. Domain ini digunakan dan dihayati dalam sajak Virus dari Langit Global, Seorang Tua di Kaki Tamadun, Selamat Tinggal Eropah, Citra Pelangi Satu Malaysia dan Mencintai Tanah ini, iaitu 5 sajak diklasifikasikan di bawah mengenali emosi sendiri. Bagi mengurus emosi sendiri, sajak yang digunakan adalah Sekeping Kartu Kecil, Kubentang Sehelai Peta, Sepi Syawal Tapan Bonda dan Pancang Kenangan. Bagi domain yang ketiga, iaitu memotivasikan emosi negatif, sajak yang digunakan adalah 3, iaitu pertama, Kolek Bonda, Kuntum Rahsia dari Taman Takdir dan Aku Tidak Berani Berjanji. Domain keempat iaitu mengenali emosi orang lain, sajak yang digunakan adalah Suara Pedih daripada Anak Sungai. Domain yang terakhir, yang kelima ialah mengendalikan perhubungan. Sajak yang digunakan ialah Mari Kita Cipta Alam Lestari, Kembali ke Rumah Nurani dan Ingatan kepada Kawan. Dapatan kajian kedua ialah menghubungkaitkan kecerdasan emosi dalam teks puisi Kubentang Sehelai Peta dengan menggunakan teori sistem pemikiran bersepadu. Aspek SBB 4K dapat dibahagikan kepada 4, iaitu pemikiran kerohanian, pemikiran kebitaraan, pemikiran kesaintifikan dan pemikiran kekreatifan. Bagi pemikiran kerohanian, kecerdasan emosi yang digunakan ialah memotivasikan emosi negatif yang dapat dilihat dalam sajak Ini Tanah Kita. Bagi pemikiran kebitaraan pula, kecerdasan emosi yang digunakan adalah mengenali emosi sendiri dan mengurus emosi sendiri di dalam sajak Kolek Bonda, Seorang Tua di Kaki Tamadun, Citra Pelangi Satu Malaysia dan Mencintai Tanah Ini. Bagi pemikiran kesaintifikan, kecerdasan emosi yang digunakan ialah mengendalikan hubungan. Sajak yang digunakan adalah Suara Pedih daripada Anak Sungai dan Kembali ke Rumah Nurani. Pemikiran kekreatifan pula yang digunakan adalah kecerdasan emosi, iaitu mengenali emosi orang lain dan memotivasikan emosi negatif. Sajak yang digunakan adalah Aku Hanya Mahu ke Seberang, Virus dari Langit Global dan menterjemah bahasa. Implikasi kajian pertama ialah memberikan peluang untuk mengkaji tentang penyelidikan terhadap sajak dan hubungannya dengan kecerdasan emosi. Kedua ialah memperoleh pengetahuan dalam menganalisis pemikiran yang terdapat dalam teori sistem pemikiran bersepadu 4K. Yang ketiga ialah belajar didedahkan dengan aspek kecerdasan emosi yang dapat membina model insan yang baik dalam antologi Kubentang Sehelai Peta di sekolah. Yang terakhir ialah dapat dijadikan sebagai wadah dan panduan kepada penyelidik yang akan datang dengan melakukan penambahbaikan terhadap kelompongan dalam kajian yang telah dilakukan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafira binti Tamizi akan menyampaikan kolini saya dengan tajuk kajian saya iaitu unsur pendidikan agama dalam kumpulan puisi
terpilih budiku sehelai daun melalui teori estetika bersepadu. Baiklah, saya akan teruskan dengan kandungan yang terdapat dalam kolini saya. Baiklah, yang pertama adalah objektif kajian, kaedah kajian, dapatan kajian, dan yang terakhir adalah implikasi kajian. Baiklah, saya akan teruskan dengan objektif kajian yang terdapat dalam kajian saya. Yang pertama adalah mengenal pasti unsur pendidikan agama yang terdapat dalam kumpulan puisi terpilih Boudica Sehelai Daun, iaitu dalam objektif saya yang pertama ini, saya akan mengenal pasti apakah unsur-unsur pendidikan agama yang terdapat dalam beberapa puisi-puisi terpilih untuk teks yang saya kaji, iaitu Boudica Sehelai Daun. Baiklah, untuk objektif yang kedua. Objektif kajian saya yang kedua ialah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkaitan antara unsur pendidikan agama dengan nilai keindahan yang terdapat dalam kumpulan puisi Boudica Sehelai Daun melalui teori estetika bersepadu. Baiklah, terusnya adalah kaedah kajian. Pengkaji menggunakan kaedah kualitatif, kepustakaan dan juga laman sesawang. Kualitatif melalui analisis data, melalui bacaan secara terperinci melalui teks yang dikaji. Kepustakaan, pengkaji mengumpul maklumat dengan carian rujukan di perpustakaan. Dan yang ketiga, pengkaji menggunakan carian bahan rujukan secara atas talian melalui laman sesawang. Baiklah, terusnya adalah dapatan kajian. Untuk dapatan yang pertama, pengkaji telah mengenal pasti unsur pendidikan agama yang terdapat dalam 8 puisi terpilih dalam kumpulan puisi terpilih Boudica Sehelai Daun. Terusnya adalah dapatan yang kedua, iaitu pengkaji telah menganalisis berkaitan unsur pendidikan agama melalui teori estetika bersepadu dan terdapat keindahan dalaman dan juga keindahan luaran yang terdapat dalam karya. Baiklah, terusnya adalah implikasi kajian. Untuk implikasi yang pertama menjurus kepada pengarang, iaitu mendorong pengarang untuk berusaha mempertingkatkan mutu penulisan karya supaya menjadi sebuah karya yang unggul dan bernilai kepada pembangunan institusi masyarakat. Yang kedua adalah pelajar. Penerapan unsur pendidikan agama dalam aplikasi kehidupan. Hasil kajian ini juga penting sebagai rujukan dan pendedahan awal terhadap pendidikan pelajar di sekolah. Keindahan dalaman akan mempengaruhi keindahan luaran pelajar. Baiklah, yang seterusnya adalah pengkaji. Dalam kajian ini juga penting untuk para pengkaji dan penyelidik sebagai asas untuk memahami proses keindahan melalui teori estetika bersepadu dan dapat dijadikan panduan kepada penulis lain bagi mencapai tahap keunggulan. Hasil kajian ini penting sebagai rujukan kepada pengkaji dan penyelidik seterusnya. Baiklah, itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk tajuk kajian saya yang meliputi objektif kajian, kaedah kajian, dapatan kajian, dan implikasi kajian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan projek tahun akhir saya, iaitu berkaitan tajuk kajian yang saya jalankan, iaitu penggunaan naluri kerohanian dalam puisi, melihat ke dalam diri, memperkukuhkan kesedaran, nilai dan motivasi pelajar.
Saya, Nur Najwa Nabila binti Cik Mahmud, memegang nombor matrik D201710775777. Saya merupakan pelajar tahun akhir yang di bawah seliaan Dr. Ghazali Bending. Sebelum saya menceritakan dengan lebih lanjut berkaitan dengan kajian yang saya lakukan, terlebih dahulu saya akan menceritakan dua objektif yang telah saya tetapkan bagi menjalankan kajian ini. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti unsur naluri kerohanian dalam puisi melihat ke dalam diri dalam memperkukuhkan kesedaran, nilai dan motivasi pelajar. Objektif yang kedua pula ialah menghuraikan kepentingan penggunaan naluri kerohanian dalam puisi melihat ke dalam diri memperkukuhkan kesedaran, nilai dan motivasi pelajar. Dalam menjalankan kajian ini, saya telah menggunakan 4 kaedah kajian, iaitu kaedah secara kualitatif, kaedah secara kuantitatif, analisis dokumen dan juga laman sesawang. Kaedah kualitatif ini ialah saya mencari bahan-bahan dari segi analisis dokumen, iaitu mencari bahan secara dalam buku dan juga menggunakan teks buku kumpulan puisi, iaitu buku kumpulan puisi melihat ke dalam diri bagi mencari unsur-unsur naluri kerohanian yang digunakan dalam penulisan puisi dalam buku tersebut. Kaedah yang kedua itu kaedah kuantitatif pula ialah kaedah saya mengumpul data melalui dengan mengedarkan borang soal selidik kepada beberapa orang responden yang terdiri daripada pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris yang pernah belajar dengan menggunakan buku kumpulan puisi melihat ke dalam diri itu bagi mengetahui apa kepentingan yang mereka dapat setelah mereka belajar menggunakan buku tersebut. Baiklah, analisis dokumen pula adalah daripada jurnal yang saya cari dengan menggunakan laman sesawang. Baiklah, bagi bahagian dapatan kajian pula, iaitu untuk objektif 1, iaitu mengenal pasti unsur naluri kerohanian yang terkandung dalam kumpulan puisi melihat ke dalam diri memperkukuhkan kesedaran, nilai dan motivasi pelajar. Berikut adalah 10 item yang ditemui dalam penulisan beberapa puisi yang ditulis oleh pengkarya dalam buku puisi tersebut. Bagi ke-10 item itu terdapat skor min yang tertinggi, iaitu sebanyak 4.86 bagi soalan yang berada di kedudukan ke-9, iaitu soalan mempercayai dengan kitab Allah yang mendapat persetujuan daripada 32 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan 2 orang responden yang menyatakan kurang setuju serta seorang responden yang menyatakan setuju. Dan skor min yang paling terendah pula adalah bagi yang soalan yang berada pada item yang pertama, iaitu keikhlasan dalam menuntut ilmu yang mendapat 23 orang responden menyatakan sangat setuju dan 11 orang responden yang menyatakan setuju serta seorang responden yang telah menyatakan kurang setuju. Dan kajian yang kedua iaitu menghuraikan kepentingan penggunaan naluri kerohanian memperkukuhkan kesedaran, nilai dan motivasi pelajar. Terdapat 15 item yang disediakan bagi bahagian ini dan ada 2 item yang berada di skor min tertinggi dengan 4.71 iaitu item ke-11 dan item ke-14. Item ke-11 iaitu saya mendapat kefahaman bahawa pentingnya untuk menjaga hubungan dengan Allah SWT agar hidup lebih tenang, mendapat 26 skala Likert bagi sangat setuju daripada responden dan bagi item yang ke-14, saya dapat meningkatkan lagi keimanan dalam diri, mendapat 25 orang responden yang menyatakan sangat setuju bagi item tersebut. Terdapat skor min yang terendah dengan 3.77 bagi item yang ke-9, saya dapat memantapkan lagi pemahaman berkaitan menjaga perhubungan dengan orang lain, iaitu seramai 28 responden yang menyatakan setuju, 6 orang responden menyatakan kurang setuju dan terdapat seorang responden yang menyatakan tidak setuju bagi item ini. Aplikasi kajian. Saya berharap agar dengan melaksanakan kajian ini dapat memberikan kesan kepada pelajar dan pihak universiti, iaitu dengan adanya kajian ini dapat membantu dalam mewujudkan dalam diri seorang pelajar itu sebuah keinginan dalam memiliki tingkah laku yang baik dan mampu membantu diri mereka agar menjadi lebih positif. Dan melalui kajian yang dilaksanakan ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan kepada pihak universiti dan dapat dijadikan panduan bagi mereka yang ingin menjalankan kajian berkaitan dengan tingkah laku manusia. Baiklah, sekian sahaja pembentangan saya berkaitan dengan projek tahun akhir saya yang bertajuk penggunaan naluri kerohanian dalam puisi melihat ke dalam diri memperkukuhkan kesedaran, nilai dan motivasi pelajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zulfa binti Harim, nombor matrik D201710776000. Saya di bawah penyelia Dr. Ghazali Bending.
Tajuk kajian saya ialah pembinaan modul berdasarkan model proses kreatif teks naluri sebagai teknik pengajaran meningkatkan kemahiran penulisan kreatif. Baiklah, saya teruskan kepada objektif kajian saya. Yang pertama iaitu mengenal pasti naluri pengarang dalam teks kubentang sehelai peta berdasarkan model proses kreatif teks naluri. Manakala yang kedua ialah menganalisis dan membangunkan modul berdasarkan model proses kreatif teks naluri sebagai teknik pengajaran meningkatkan kemahiran penulisan kreatif. Saya beralih kepada kaedah kajian. Kaedah kajian saya ialah kaedah kualitatif iaitu kajian teks dan juga kaedah kepustakaan. Manakala instrumen kajian saya menggunakan dasar soal selidik yang mempunyai 3 bahagian iaitu demografi responden, yang kedua tahap kefahaman guru pelatih terhadap naluri dalam karya puisi, manakala bahagian ketiga ialah teknik pengajaran meningkatkan kemahiran penulisan kreatif. Baiklah, untuk populasi kajian saya memfokuskan kepada 30 orang responden yang terdiri daripada guru pelatih daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam bidang kesusasteraan Melayu. Baiklah, saya teruskan kepada dapatan kajian saya yang pertama. Dapat dilihat bahawa gambar rajah tersebut merupakan model proses kreatif teks naluri berdasarkan ketujuh-tujuh naluri yang dinyatakan. Saya akan menghuraikan naluri kerohanian. Pengarang mengaplikasikan naluri kerohanian dalam karya untuk menyampaikan pesanan yang bersifat ketuhanan. Misalnya, puisi Aku Mahu ke Seberang menunjukkan bahawa pengarang mempunyai sifat sabar dan bertawakal dengan ujian yang diberikan. Selain itu, keyakinan dalam doa kepada Tuhan agar segala usaha tidak sia-sia merujuk kepada keutuhan emosi untuk tetap bersyukur. Oleh itu, naluri kerohanian merujuk perkara yang bersifat ketuhanan sekaligus dapat menyampaikan pesanan yang menusuk kalbu para khalayak pembaca. Saya teruskan dengan dapatan kajian saya yang seterusnya iaitu tahap kefahaman guru pelatih terhadap naluri dalam karya puisi. Dapat dilihat bahawa naluri kemasyarakatan menunjukkan min yang paling tinggi iaitu 4.9. Hal ini merujuk kepada bilangan responden yang sangat bersetuju ialah 23 orang responden bersamaan dengan 76.7% dan seramai 7 orang bersetuju. Saya menyediakan 2 penyataan untuk guru pelatih iaitu naluri kemasyarakatan yang menggambarkan sifat simpati dan juga perpaduan. Kedua-dua pernyataan ini menunjukkan bahawa guru pelatih sangat memahami bahawa pengarang yang menggambarkan sikap sedemikian rupa sebagai satu perilaku yang cakna terhadap keadaan sekelilingnya. Oleh itu, dapat dikatakan bahawa cetusan ilham datangnya daripada naluri yang ada dalam diri pengarang. Berikut merupakan teknik-teknik pengajaran meningkatkan kemahiran penulisan kreatif. Berikut dapat dilihat bahawa teknik melalui pembacaan dan juga teknik melalui pengalaman lalu menunjukkan persetujuan 100% daripada guru pelatih. Manakala teknik melalui nyanyian dan teknik melalui provokasi menunjukkan bahawa bilangan responden yang memilih jawapan tidak lebih banyak daripada pilihan jawapan ya. Teknik pembacaan mendapat 100% persetujuan daripada responden kerana teknik pembacaan merupakan kaedah yang paling dominan dan kerap digunakan oleh guru semasa proses PDPC. Oleh itu, pelajar tidak semestinya didedahkan dengan pembelajaran terhadap buku teks sekolah sahaja, namun melalui majalah, akhbar serta buku-buku ilmiah juga dapat dijadikan ikutan untuk menjadi salah satu hobi yang berfaedah. Selain itu, pembacaan terhadap cerita ringkas, ucapan, novel atau puisi oleh penulis lain juga dapat menjadi sumber idea atau ilham untuk membantu pelajar menghasilkan puisi yang kreatif atau lebih dikatakan sebagai menghasilkan karya adaptasi daripada penulis lain. Implikasi kajian ini ialah dapat menjadi sumber rujukan kepada guru dan pelajar terhadap naluri dalam sebuah karya. Manakala, kajian ini juga dapat memperbagaikan teknik pengajaran bagi guru untuk mewujudkan suasana bilik darjah yang lebih menyeronokkan. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah penilai. Nama saya ialah Wan Syazatul Syamiza binti Wan Muhammad Sufi
dan saya merupakan pelajar tahun akhir bagi Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kesusasteraan Melayu. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Antologi Ku Ingin Berterima Kasih Membentuk Pembangunan Sasiah Pelajar. Seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama ialah mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar terhadap antologi Ku Ingin Berterima Kasih. Yang kedua ialah menjelaskan aspek-aspek yang terdapat di dalam pembangunan sasiah. Dan yang ketiga ialah menganalisis aspek pembangunan sasiah yang dapat membentuk sasiah pelajar melalui antologi Ku Ingin Berterima Kasih. Baiklah, kita teruskan dengan kaedah kajian. Kajian dijalankan ini menggunakan kaedah kuantitatif iaitu dengan menggunakan borang soal selidik yang diedarkan melalui Google Form. Seramai 30 orang responden telah dipilih dan mereka ini terdiri daripada pelajar tingkatan 1. Seterusnya, saya juga menggunakan kaedah kepustakaan. Kaedah ini digunakan adalah untuk mencari maklumat yang diperlukan supaya maklumat yang diperoleh itu jelas dan sahih. Akhir sekali, saya juga menggunakan laman sesawang. Baiklah, kita pergi pula kepada dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama iaitu mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar terhadap antologi Ku Ingin Berterima Kasih. Dalam dapatan ini, terdapat 10 item. Dan di sini saya hanya mengambil item yang mempunyai min tertinggi dan juga min terendah. Baiklah, bagi item, saya memahami pengajaran yang ingin disampaikan dalam setiap genre dalam antologi Ku Ingin Berterima Kasih merupakan min tertinggi dengan min sebanyak 4.73. Manakala, bagi item, saya dapat menyatakan gaya bahasa bagi setiap genre yang terdapat dalam antologi Ku Ingin Berterima Kasih merupakan min terendah dengan min sebanyak 4.56. Min keseluruhan bagi tahap pengetahuan pelajar terhadap antologi Ku Ingin Berterima Kasih adalah pada tahap yang tinggi iaitu sebanyak 4.64. Seterusnya kita pergi pula kepada dapatan kajian yang kedua iaitu menjelaskan aspek-aspek yang terdapat di dalam pembangunan sasiah. Di dalam dapatan ini terdapat 7 item dan di sini saya juga hanya menyatakan item yang mempunyai min tertinggi dan juga min terendah. Baiklah, item yang keempat iaitu saya mengetahui terdapat aspek pemikiran yang terkandung di dalam pembangunan sasiah mencatatkan min tertinggi dengan min sebanyak 4.60. Manakala, min terendah pula adalah pada item yang kedua iaitu saya mengetahui terdapat aspek sikap yang terkandung di dalam pembangunan sasiah dengan min sebanyak 4.50. Min keseluruhan bagi aspek-aspek yang terdapat di dalam pembangunan sasiah adalah berada pada tahap yang tinggi iaitu sebanyak 4.55. Seterusnya kita pergi pula kepada dapatan kajian yang ketiga iaitu menganalisis aspek pembangunan sasiah yang dapat membentuk sasiah pelajar melalui antologi Ku Ingin Berterima Kasih. Dalam dapatan ini terdapat 10 item dan di sini juga saya hanya menyatakan item yang mempunyai min tertinggi dan juga min terendah. Baiklah, bagi item saya mengetahui antologi Ku Ingin Berterima Kasih dapat membentuk sikap keprihatinan melalui pantun berkerat, nasihat, mencatatkan min tertinggi dengan min sebanyak 4.76. Manakala min terendah pula adalah pada item saya mengetahui cerpen hadiah dalam antologi Ku Ingin Berterima Kasih dapat melahirkan pelajar yang rajin dalam melakukan sesuatu perkara dengan min sebanyak 4.66. Min keseluruhan bagi aspek pembangunan sasial yang dapat membentuk sasial pelajar melalui antologi Ku Ingin Berterima Kasih berada pada tahap tertinggi iaitu 4.72. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada implikasi kajian. Di dalam kajian dilakukan ini, implikasinya hanya tertumpu kepada pelajar, di mana melalui kajian dijalankan ini dapat melahirkan pelajar yang mempunyai akhlak yang tinggi. Di samping itu, pelajar juga dapat membentuk sasiah yang tinggi di dalam diri mereka dan yang terakhir ialah dapat melahirkan pelajar yang mempunyai modal insan yang tinggi. Dan akhir sekali, kesimpulan.
Berdasarkan dapatan yang diperoleh melalui kajian ini, jelaslah menunjukkan bahawa etologi keingin berterima kasih ini dapat membentuk sasiah dalam diri pelajar, terutamanya pelajar tingkatan 1, dan ianya dapat diaplikasikan di dalam kehidupan seharian mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan mengenai kajian projek tahun akhir saya. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Razali bin Muhammad Yaakob. Memegang nombor matriks D201710775532. Mengambil kursus Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kesusasteraan Melayu dengan kepujian. Semasa pelaksanaan projek tahun akhir ini, saya di bawah seliaan Dr. Ghazali bin Din. Pada pembentangan hari ini, saya akan membentangkan 5 aspek yang terdapat dalam projek tahun akhir saya. Aspek yang pertama adalah tajuk kajian, kedua, objektif kajian, ketiga, kaedah kajian, keempat, dapatan kajian, dan yang kelima, implikasi kajian. Baiklah, kita beralih kepada bahagian tajuk kajian. Tajuk kajian saya pada projek tahun akhir ini adalah Kecerdasan Emosi dalam Novel Naratif Ogon Syoto karya Anwar Ridwan. Bagi objektif kajian saya yang pertama adalah menganalisis kecerdasan emosi pada watak-watak dalam novel naratif Ogon Syoto berdasarkan teori emosi Goleman. Objektif kajian kedua, mengkaji hubungan kecerdasan emosi watak dalam novel dengan elemen emosi dalam falsafah pendidikan kesusasteraan Melayu kebangsaan. Objektif kajian ketiga, menghasilkan rancangan pengajaran harian mengenai watak perwatakan berkaitan dengan penghayatan kecerdasan emosi. Baiklah, kini saya beralih kepada kaedah kajian. Semasa pelaksanaan kajian, saya menggunakan kajian kepustakaan seperti merujuk artikel, jurnal, tesis lepas dan buku ilmiah yang mempunyai kaitan dengan kajian saya. Saya memperolehi sumber-sumber rujukan ini melalui daripada laman sesawang Google Scholar, Perpustakaan Tuanku Bainun dan Bilik Sumber Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Seterusnya, pada bahagian kajian analisis teks, saya telah menganalisis teks novel naratif Ogon Syoto dengan menganalisis kecerdasan emosi watak menggunakan teori kecerdasan emosi Goleman. Baiklah, kini saya akan beralih kepada bahagian dapatan kajian. Pada bahagian ini, saya akan membentangkan analisis dapatan kajian bagi objektif kajian yang pertama. Hasil daripada analisis terhadap kecerdasan emosi watak dalam novel naratif Ogon Syoto, saya mendapati watak dalam novel naratif Ogon Syoto ini telah memperlihatkan ciri kecerdasan apabila watak dalam novel telah mendukung sekurang-kurangnya 1 daripada 5 domain kecerdasan emosi Goleman. Berikut merupakan 5 kecerdasan emosi Goleman yang ditumpukan oleh saya selaku pengkaji. Saya sertakan beberapa contoh yang diambil dalam petikan teks novel yang memperlihatkan kecerdasan emosi watak. Yang pertama adalah contoh bagi domain kesedaran kendiri. Yang kedua adalah contoh bagi domain kawalan kendiri. Yang ketiga adalah contoh bagi motivasi kendiri. Yang keempat adalah contoh bagi domain empati. Yang kelima adalah contoh bagi kemahiran sosial. Baiklah, kini saya akan beralih kepada dapatan kajian bagi objektif kajian yang kedua. Hasil daripada kajian yang dilakukan, sememangnya novel naratif Ogon Syoto ini mempunyai hubungan dengan elemen emosi dalam falsafah pendidikan kesusasteraan Melayu kebangsaan. Buktinya dapat dilihat apabila watak dalam novel naratif Ogon Syoto ini telah mendukung kecerdasan emosi Goleman yang dapat dijadikan domain dalam membina kecerdasan emosi murid. Baiklah, saya beralih kepada bahagian dapatan kajian ketiga. Dalam dapatan kajian ketiga ini, saya telah membina rancangan pengajaran harian berkaitan dengan penghayatan emosi. Saya membina rancangan pengajaran harian berkaitan dengan pembelajaran watak dan perwatakan.
menggunakan pendekatan mengalami dan menghayati. Saya menggunakan pendekatan abad ke-21 iaitu role play atau lebih dikenal dengan aktiviti main peranan. Melalui daripada aktiviti melakonkan semula babak yang mengandungi kecerdasan emosi mampu mewujudkan penghayatan murid terhadap kecerdasan emosi dalam watak novel naratif Ogon Shoto. Baiklah, kini saya beralih kepada implikasi kajian. Hasil daripada kajian yang dilaksanakan telah membuktikan novel naratif Ogon Shoto telah mendukung elemen emosi dalam falsafah pendidikan kesusastraan Melayu kebangsaan. Implikasi kajian yang kedua adalah saya telah mengenal pasti cara pembinaan rancangan pengajaran harian yang betul dalam membina kecerdasan emosi semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Baiklah, pada hari ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang kajian projek tahun akhir yang telah dibuat oleh saya sendiri. Baiklah, kita masuk kepada tajuk kajian saya, yaitu Pendidikan Kerohanian dalam Antologi Kubentang Sehelai Peta berdasarkan teori konseptual kata kunci. Nama pengkaji yaitu saya sendiri, Muhammad Azizul Afendi bin Harun. Nomor matriks di 201710777574. Nama penyelia Dr. Ghazali bin Din. Baiklah, kita masuk kepada bahagian yang seterusnya, yaitu tajuk kajian. Seperti yang saya beritahu tadi, tajuk kajian saya yaitu Pendidikan Kerohanian dalam Antologi Kubentang Sehelai Peta berdasarkan teori konseptual kata kunci. Di dalam kajian saya ini, saya menerapkan dua objektif kajian, yaitu yang pertama, mengenal pasti elemen kerohanian dalam karya air mata dalang dan namun itulah hakikat berdasarkan teori konseptual kata kunci. Di dalam antologi Kubentang Sehelai Peta, saya telah memilih air mata dalang dan namun itulah hakikat sebagai cerpen utama dalam kajian ini karena mengandungi pelbagai elemen kerohanian di dalamnya. Dan yang kedua adalah merancang plan pembelajaran dan pengajaran, yaitu RPH tentang pendidikan kerohanian. Seterusnya, kaidah kajian yang digunakan di dalam kajian saya ini, yaitu saya telah menggunakan kajian kepustakaan, yaitu saya telah menggunakan rujukan artikel, jurnal, dan juga teks bagi mengukuhkan lagi saya punya kajian ini. Seterusnya, kita masuk pula ke dalam dapatan kajian. Baiklah, untuk dapatan kajian, saya mengambil beberapa contoh sahaja sebagai bukti bagi kajian ini, yaitu tentang analisis elemen kerohanian dalam cerpen air mata dalang dan namun itulah hakikat. Yang pertama, di dalam elemen kerohanian terdapat pelbagai anak-anak dia, tapi saya ambil sedikit saja bagi mengukuhkan video ini, yaitu yang pertama memelihara rukun Islam, solat, zakat, puasa, dan juga haji. Contoh yang telah dikemukakan di dalam video ini adalah di halaman rumahnya itulah anak-anak muda kampung berkumpul belajar menabuh gendang. Itu pun selepas solat isya apabila mereka semua selesai berjemaah di masjid kampung. Kalau ada sakit demam atau mati relai, latihan menabuh gong akan dihentikan bagi menghormati saudara mara sekampung. Contoh ini kita boleh lihat daripada cerpen air mata dalang. Di sini kita boleh lihat bahwa anak-anak muda di kampung sentiasa memelihara solat mereka, biarpun mereka akan latihan tetapi mereka akan mendahului solat berbanding duniawi. Dan yang kedua adalah sabar dan syukur. Contohnya, tetapi kerap juga aku dengar orang lain menyebut Pak Hamid gila menanam pokok. Kesian aku mendengarnya. Aku melihat Pak Hamid sebagai seorang yang rajin, tekun, dan punya disiplin yang tersendiri. Dia tidak banyak cakap, sungguh pun tahu ramai yang memelihnya dengan gelaran yang tidak baik itu. Dia tetap tersenyum dan mesra apabila berbicara dengan mereka. Contoh ini kita boleh lihat daripada cerpen namun itulah hakikat. Di sini kita boleh lihat bahwa Pak Hamid sebagai seorang yang sabar, karena biarpun beliau dikata dengan apa-apa gelaran, beliau tetap tersenyum dengan mereka yang mengatanya dan sentiasa mesra apabila berbicara dengan mereka. Dan yang seterusnya adalah menyebarkan ilmu. Contoh yang kita boleh lihat di sini adalah, betulkah Nora anak belajar menjadi dalang? Betul sungguh, itu pun kalau Pacik sanggup mengajarnya. Pak Yasok tergamam, benarkah anak gadis ini ingin mempelajari ilmu pendalangan? Kalau Nora betul-betul ingin belajar, dia akan ajar sepenuhnya. Sudah puluhan tahun dia menjadi dalang, berpuluh murid yang diturunkan ilmu, tetapi tidak seorang pun yang meneruskan tradisi tersebut.
Di sini kita boleh lihat melalui contoh daripada cerpen Air Mata Dalang. Di sini kita boleh lihat bahwa Pak Yasok adalah seorang yang ingin menyebarkan ilmunya, karena dia dengan Nora tidak berkenalan tetapi sanggup untuk mengajarkan Nora ilmu pendalangan. Dan implikasi yang kita boleh dapat daripada kajian ini adalah memberi penerapan nilai-nilai kerohanian yang mendalam kepada pelajar dan khalayak. Melalui kajian ini, apa yang kita boleh dapat adalah kita dapat menerapkan lagi nilai-nilai kerohanian yang mendalam kepada pelajar dan juga khalayak yang membaca kajian yang ditulis oleh pengkaji ini. Dan yang seterusnya adalah memberi image yang baik kepada subjek kesusastraan Melayu yang mempunyai banyak elemen kerohanian yang begitu banyak sekali di dalamnya. Sebagai contoh, cerpen antologi Kubentang Selai Peta ini di dalam cerpen Air Mata Dalang dan Namun Itulah Hakikat mengandungi pelbagai elemen kerohanian di dalamnya. Daripada itu, subjek kesusastraan Melayu akan dipandang lebih tinggi dan tidak dipandang sepi. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Bye-bye.